Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami ucapkan selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Kami ucapkan selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Saya pakai baju SPM yang ke-40 tahun. Kali pertama SPM keluar untuk tahun ini, untuk ulang tahun ke-40 adalah di Melaka. Selepas itu ada gimik pelancaran melepaskan burung sampailah ke negeri Perak, dan hari ini untuk bulan kedua tahun 2024 Selamat Pagi Malaysia ini akan berada di Kuantan selama 2 hari. Tapi saya tak keseorangan. Sebab saya dengar awak rancak je bercerita. Saya mulakan dengan lagu untuk menunjukkan kita berada di negeri Pahang lah. Ya, betul. Jadi Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini saya Raja Sofia Raja Arif dan juga Ridwan Mustafa bersiaran secara langsung di dataran Kuantan Pahang. Alhamdulillah hari ini cuaca sangat baik, sangat cantik. Betul-betul matahari depan kita, Sofia. Sunkis. Tak apa, sunkis orang kata. Untuk mendapatkan vitamin D lah untuk kulit kita. Jadi, kita berada di Kuantan. Ini adalah kalau ikutkan lokasi ketiga lah macam saya cakap tadi. Pertama kita berada di Melaka, yang kedua kita berada di negeri Perak 1 hari bulan. Dan hari ini kita berada di negeri Pahang, lokasi ketiga. Bersempena dengan Karnival Rakyat Pahang 2024. Betul, sempena keberangkatan balik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan juga Tengku Ampuan Pahang. Jadi hari ini dan sepanjang 3 hari ini banyak sangat aktiviti yang akan berlangsung di sini di Karnival Rakyat Pahang. Jadi anda perlu untuk hadirkan diri bersama keluarga anda. Ada banyak aktiviti dan malam ini merupakan malam kemuncaknya. Akan ada persembahan daripada artis-artis kita, iaitu kita akan ada bersama Aina Abdul. Semalam kita sempat jumpa dengan Afiq juga. Afiq Syazwan. Afiq Syazwan. Di R&R Temerloh. Beliau juga ada pada malam ini, dan pastinya fokus untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini adalah di sekitar karnival ini sendiri. Yang mana kalau ikut banyak reruai di sini, produk-produk pelancongan diketengahkan. Terutamanya produk makanan. Diikut setiap daerah tu. Betul. Contoh kalau di Temerloh pastinya patin lah. Kalau dekat Kuantan, dekat belakang kami ini ada mi calong. Pernah dengar mi calong? Sedap ni kan? Jagi boleh Pernah dengar? Pernah dengar tapi tak pernah try rasa lagi. Jadi mi calong ni macam dia macam kalau kata mi rebus ataupun mi sup, tapi dalam tu ada bobola ikan. Bobola ikan fresh yang bobola ikan segar yang dibuat sendiri, dan kuah dia ada rasa lada hitam sedikit. Dan diletakkan telur rebus. Bukan telur yang direbus ada letak, tapi telur itu diletakkan dalam air panas dan membentuk macam telur pouch macam tu. Begitu. Itu adalah mi calong. Boleh makan di sini dekat Kuantan, dekat Berserah. Bila Ridwan dah cakap pasal makanan ni, dah belanja saya macam-macam info pasal makanan. Kena belanja saya lah sekejap lagi. Itu baru satu. Banyak lagi daerah-daerah lain yang kita perlu try di sini. Betul. Jadi hari ini sepanjang 2 hari bersiaran ni, kami akan bersiaran di sini dan kami akan kongsikan kepada anda apakah antara reruai-reruai yang menarik yang akan kami bawakan kepada anda, dan juga kita nak kenalilah Kuantan ataupun Pahang ini dengan lebih mendalam. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Tetapi sebelum itu kita akan hadiahkan kepada anda. Kalau tak lengkap rasanya kunjungan kita ini tanpa kita mendengar sendiri lagu Joget Pahang dan juga tarian Joget Pahang oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pahang. Betul. Semestinya bukan kami lah yang berjoget. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita sama-sama saksikan persembahan daripada Joget Pahang daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pahang. Silakan.
sayang. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Pukullah kendang, hai kulit kerbau. Dalam majelis tari menari. Pukullah kendang, hai kulit kerbau. Dalam majelis tari menari. Sayalah ini Bang Oi dagang merantau, mengharap belas orang di sini. Sayalah ini Bang Oi dagang merantau, mengharap belas orang di sini. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Niat di hati nak buatlah jasa, mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Niat di hati Bang Oi nak buat jasa, mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Melenggang, hai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti rambut sayang. Sungai Pahang singgah di pekan bandar diraja. Janganlah lupa pulang Malaysia Pahang FM, satu pilihan sudah pastinya bersama dengan anda pagi ini dan seterusnya akan bersama dengan kami jam 3 pagi. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Saya Wani sini. Saya Nasir Azali. Kita akan teman anda di dataran sayangi Kuantan Yap. sudah pastinya untuk mengembirakan dan juga meraihkan pengunjung-pengunjung yang datang bersempena dengan baru-baru ini kita Ya. meraihkan memuliakan keberangkatan balik ke bawah dulia Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya. Dan ianya sangat-sangat gembira. Betul. Ianya sangat-sangat Wow. penuh dengan drama-drama Betul. yang viral di Pahang. Okey. Baiklah. Pagi ini selamat pagi Malaysia bersama dengan kita. Betul. Kita juga bersiaran di TV bersama dengan anda ketika ini ya. Yeah. Lama sikit. Mak. Kita masuk TV. Masuk TV lah. Ya sangat awak. Okey, baik. Baiklah, buat jurnal kali pertama. Ya. Jam 3 pagi hari ini. Yes. Menyampaikan seleksi pagi di luar konti. Menariknya. wah, Ya. wah. Menariknya Harun dengan Betul. Nasir kan. Ah. Hari ini kita bersiaran di dataran Sayangi Kuantan. Kita pun- Bersama Selamat Pagi Malaysia. Macam mana Wani cakap lah, kali pertama kita bersiaran di luar kan. Ya. Saya tak boleh siang-siang ni. Cerah mata. Dan yang paling penting hari ini sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda adalah Karnival Rakyat Pahang Yes. yang mana bermula 2 Februari sampailah 4 Februari. Yes. Apa yang ada kat sini, ya? Untuk hari ni dulu Ya. Semalam saya tak nak cerita lah. Betul. Anda semua dah tak boleh nak ikuti. Betul. Saya nak kongsi yang berlangsung pada hari ini selain pada jualan makanan dan juga pameran yang saya rasa
rasa lebih daripada puluhan booth yang ada. Menariknya bersama dengan anda semua. Dan makanan-makanan yang orang kata sedang viral, sedang trending, Betul. sedang dicari-cari rakyat negeri Pahang sendiri. Kalau ada orang luar, jangan lupa untuk try. Ya, tak semestinya orang Pahang je. Kalau Yes. nak bercuti dekat sini, mari datang dekat sini ramai-ramai. Dan saya dengar-dengar cerita jugalah. Ini pameran ataupun demo masakan daripada pempengaruh ataupun influencer. Betul. Wow, saya kata. Dan yang paling No. penting, kita ada 11 daerah yang ada dekat Pahang ni. Yes. Antaranya, kita ada dekat Rompeh. Ya. Kita ada dekat Bantung. Tempat Maran. saya tu, tempat saya. Kita ada kat Maran. Maran. Kita ada juga Cameron Highland. Okey. Macam-macam makanan ada dekat sana. Anda boleh try lah dekat sana. Dan 10 pagi nanti insyaAllah akan ada demo masakan 11 daerah. Okey. Itu Yang dia lah, ya. ini betul-betul aum lah kata orang. Saya tak sabar nak rasa. Okey. Sebenarnya kalau kita nak kongsikan kepada anda banyak lagi, tapi memang tak sempat nak cerita. Betul. Datang sendiri di Dataran Sayangi Kuantan, raikan bersama dengan kami Carnival Raya Pahang. Ya, dan yang paling penting malam ini kita ada satu persembahan yang cukup istimewa daripada artis-artis tempatan. Nanti kan Saya tak sabar. kita akan bawakan. Dan jangan lupa perarakan. Kereta. Kita Kita bersama kembali dalam galeri ya. Ya. Seterusnya untuk bersama dengan anda semua. Selamat pagi Malaysia. Dan ini jam 3 pagi. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Saya Wani Sidik. Saya Nashua Azali untuk anda semua. Seni lukis kreatif berlatar belakangkan alam semula jadi, antara karya yang memerlukan kreativiti yang tinggi untuk dihasilkan. Sekaligus karya itu mampu memberi terapi diri untuk nilai kehidupan lebih tenang. Justeru pelukis Muhammad Zaki memilih bidang ini yang hasil karyanya berdasarkan alam semula jadi menjadi terapi beliau menenangkan minda selain mampu menjana pendapatan menguntungkan. Selepas pada pencing tu besar akibat daripada kemalangan air tu, jadi saya tu pencing, apa tu buat kegiatan baru lah untuk lukisan ada apa tu termasuk tanjak sekali. Tanjak tu yang terbaru. Yang lukisan ni kita terlibat dalam Katangan Malaysia lah. Katangan Malaysia mengikut event-event yang dijadual. Meskipun bergelar OKU Fizikal selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya, Muhammad Zaki tidak patah semangat meneruskan minatnya untuk melukis sehingga membuka sebuah galeri di Bandar Tun Razak Jengka di Pahang. Dia yang sebelum ini melakukan pelbagai pembedahan di kaki sehingga terpaksa bergantung kepada besi di bahagian pahanya, sedikit pun tidak memudarkan semangat yang ada. Uniknya, Zaki melukis dari pengamatan mata dan hati sehingga terhasil lukisan yang nampak hidup dan memiliki sentuhan tersendiri beliau. Saya sebenarnya tak boleh nak ambil yang original. Kalau betul-betul original, saya rasa itu bukan idea saya, idea orang lain. Ini idea saya sendiri. Itulah. Ya apa tu orang kata kelainan pada lukisan tu sebab sendiri punya. Orang tanya ni kat mana, saya pun tak tahu. Memang tak ada. Memang kita sendiri punya idea. Selain melukis, beliau turut bergiat aktif dalam penghasilan tanjak asli negeri Pahang. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang, tempat sejarah pahlawan terbilang, meletup gajah ke medan perang. Baiklah, itu baru satu bingkisan yang kami sediakan untuk anda berkaitan dengan galeri lukisan OKU yang berada di negeri Pahang ini. Selepas ini banyak lagi bingkisan yang menarik akan kami berikan kepada anda. Ya. Tetapi kali ini kita beri fokus kerana kita sangat berbesar hati bersama dengan orang yang amat penting di negeri Pahang. Hari ini kami sangat berbesar hati untuk menerima kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail, Menteri Besar Pahang ke set Selamat Pagi Malaysia di Dataran Kuantan ini. Ya, Assalamualaikum Datuk Seri.
Waalaikumsalam. Apa khabar Raja Baik, dan Rizwan? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Belum sempat lagi untuk kami rasa makanan-makanan di sini. Oh ya. Ya. Banyak masakan yang sedap di Pahang ni. Saya rasa Yang penting tempoyak kena rasa. itu pasti. Itu dah dekat RNR Temeloh semalam. Dah. Yang menariknya semalam betul. Tu, mi calong belakang saya. Sambal hitam? Belum lagi. Belum ni, banyak lagi. Tu ada kat belakang tadi saya tengok. Okey, Datuk Seri, Karnival Rakyat Pahang ini bersempena dengan keberangkatan pulang Menteri Sultan Pahang. Ya. Jadi secara keseluruhan bagaimana Datuk Seri melihat Karnival Rakyat Pahang ini dihancurkan? Ya, alhamdulillah saya tengok sebab ni adalah julung-julung kali kita ada kan. Sempena keberangkatan Tuanku. Dan sudah tentu ianya mendapat sambutan daripada rakyat Pahang. Dan saya dapat maklum balas begitu menggalakkan, begitu ramai. Dan ramai yang hadir selama kita buat karnival ni selama 3 hari. Ya. Dan kita semua tahu bahawa karnival ni adalah sempena keberangkatan balik Duli Yang Mulia Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang ke negeri Pahang. Jadi sehubungan dengan itu kerana rakyat Pahang sangat merindui Tuanku ya. Kerana baginda Tuanku berada di Istana Negara, bersemayam di Istana Negara selama 5 tahun. Ini satu jangka masa yang agak panjang dan sudah tentulah kerajaan negeri menzahirkan, rakyat negeri Pahang ingin menzahirkan rasa kerinduan kepada Tuanku. Kita buat pelbagai acara termasuklah karnival rakyat yang kita buat pada semalam, hari ini dan keesokan. Ya. Baik, Datuk Seri, malam ini merupakan malam kemuncak untuk Karnival Rakyat ya. Malam ini akan adakan persembahan, akan ada bersama dengan barisan rakan-rakan artis yang turut bersama juga untuk malam ini. Jadi apa antara program yang bakal menyusul lagi? Di antara program-program yang akan kita laksanakan ialah kita selain daripada sebelum ini kita mengadakan persediaan ya menyambut keberangkatan pulang Tuanku Sultan Pahang. Kita juga mengadakan karnival rakyat dan pada malam ini kita ada pelbagai program lah. Antaranya parakan kereta berhias. Di samping itu juga kita menyediakan pelbagai gerai-gerai yang berada di dataran ini dan maknanya ini memberi peluang kepada rakyat negeri Pahang ataupun pengunjung-pengunjung untuk datang merasakan apakah juadah-juadah masakan istimewa daripada negeri Pahang. Sebab dia terlampau banyak. Jadi saya harap pengunjung ataupun mereka yang datang ke dataran ini dapat merasakan masakan negeri Pahang. Termasuk lemang pun ada kita sediakan. Termasuklah kami juga kena cuba. Ya, kena. Raja dengan Rizwan kena cuba. Kalau tidak cuba, nanti menyesal balik. Teringat-ingat nanti balik. Kalau saya mungkin boleh... Tapi boleh datang balik. Itulah, kalau saya mungkin balik Terengganu, saya boleh singgah. Kalau Sofi mungkin dia susah sikit lalu LPT untuk Betul. Okey, Datuk Seri, ini merupakan salah satu inisiatif. Saya kira ini merupakan satu produk pelancongan lah yang ditengahkan oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk memperkenalkan produk-produk di negeri Pahang. Macam Datuk Seri sebut tadi, sambal hitam, ada mi calong, ada pati tempoyak. Dan mana produk ini sudah pun berada di luar negara. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya, Belanjawan 2024 bukan sahaja untuk menitik beratkan produk pelancongan, malah dari segi keselamatan dan juga kemudahan perlu digunakan seoptimum mungkin untuk rakyat Pahang. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara ini? Ya, Belanjawan 2024 kita banyak fokus untuk bantuan kepada rakyat, kepada yang memerlukan. Dan ini semua kita boleh laksanakan sebabnya kita ada kestabilan politik dan kita ada perpaduan kaum. Dan saya suka menyatakan di sini bahawa angka tidak boleh berbohong ya. Pada tahun 2022 kita mendapat kutipan hasil sebanyak 1.28 bilion ringgit Malaysia. Dan pada tahun lepas 2023 kita mendapat kutipan hasil sebanyak 1.3 bilion ringgit. Dan pencapaian sejak 5 tahun kebelakangan ini jelas menunjukkan bahawa hasil kerajaan negeri meningkat dan kita telah dapati hasil selama 2 tahun berturut-turut mencecah 1 bilion ringgit. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri salurkan kembali kepada rakyat dalam pelbagai bentuk bantuan lah. Seperti anak-anak yang masuk IPTA, masuk darjah 1, rumah rakyat Pahang, sehingga kini dah 1,000 unit kita buat, mencecah 75 juta ringgit. Dan yang keduanya ialah kedatangan pelabur asing ke negeri Pahang. Pada tahun lepas saja sejumlah 16 bilion ringgit jumlah nilai ringgit Malaysia pelabur-pelabur yang melaburkan di negeri Pahang. Dan ini membuktikan bahawa negeri Pahang ini adalah merupakan antara negeri pilihan pelabur-pelabur untuk melabur dan saya mengalu-alukan kehadiran mereka.
Dan yang paling pentingnya Raja dan Rizwan, 5 tahun dulu kita ada hutang. Kerajaan negeri berhutang dengan Kerajaan Persekutuan. 3.31 bilion ringgit. Satu jumlah yang sangat besar. Tapi hari ini sukacita saya menyatakan bahawa Kerajaan negeri telah berjaya mengurangkan hutang Kerajaan negeri Pahang daripada 3.31 bilion ringgit kepada 958 juta ringgit. Itu satu kejayaan yang besar. Alhamdulillah. Dan ini lagi sekali saya katakan bahawa angka tidak pernah berbohong. Sebab ada juga di antara mereka yang was-was berkenaan dengan pengurangan hutang kerajaan negeri ini. Tetapi saya sebagai Menteri Besar, saya kena cakap perkara yang benar. Mana boleh saya cakap benda yang tidak betul. Nanti menjejaskan kredibiliti saya. Itu adalah di antara kejayaan, 3 kejayaan besar lah yang boleh saya rumuskan selama 5 tahun lebih tabinan saya. Alhamdulillah, itu merupakan antara kejayaan Negeri Pahang ya. Dan saya kira itu merupakan antara pencapaian yang cukup besar lah ya, Datuk Sri. Okey, dan bila kita bercakap tentang bantuan, kerajaan seringkali menghulurkan bantuan kepada rakyat dan khususnya pula di Negeri Pahang kan. Ialah monsun timur laut ini melanda di negara. Jadi antara yang perlu kita lakukan adalah pengurusan. Dan di Negeri Pahang pula bagaimana dari segi pengurusannya? Adakah masih diteruskan untuk membantu mereka menghulurkan bantuan? Kita ni di Pahang ni, kita boleh katakan bahawa bukan saja monsun timur laut, musim timur laut. Maknanya dia berkaitan dengan banjir lah. Di Pahang ni boleh dikatakan banjir ni macam yearly event. Setiap tahun berlaku banjir. Pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Sama ada banjir kilat, ataupun banjir besar, ataupun banjir disebabkan hujan yang lebat dalam masa sehari dua. Sehubungan dengan itu, kita di Pahang ni, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri adalah Pengurusi Jawatankuasa Bencana Negeri seringkali mengadakan mesyuarat persediaan, dan saya sebagai Pengurusi Keselamatan Negeri, dan kita lazimnya kita mengaturlah, kita berbincang untuk mengatasi bagaimana sekiranya ianya berlaku. Dan ini bukan satu perkara yang baru bagi Negeri Pahang. Sebab itu ya, kalau Raja tengok, Rizwan tengok di Negeri Pahang, alhamdulillah setakat ini even baru-baru ni pun berlaku banjir, kita dapat mengatasi masa-masa banjir yang terkesan akibat banjir. Di antara persediaan yang kita buat ialah di Negeri Pahang ni adalah yang pertama pusat pemindahan tetap. Yang dulunya kita kenali sebagai pusat pemindahan sementara, kita buat. Dan kita telah buat di Luit, iaitu di daerah Maran. Dan ini bagi tujuan untuk memberi keselesaan pada masa-masa banjir. Kerana kita semua tahu ya, masa-masa banjir ini agak tertekan, stres bila rumah mereka dinaiki air dan sebagainya. Jadi bila kita dapat menyediakan pusat pemindahan tetap ini, mereka akan mendapat tempat yang selesa lah sekejap. Sementara nak tunggu banjir surut, mana di situ ruang makannya selesa, ada ruang semayang, tempat masakan dan kebersihan tandas semua agak baik berbanding dengan pusat pemindahan sementara yang di mana kadang-kadang kita letakkan di masjid, di sekolah, di mana kurang selesa bagi mereka lah. Itu adalah di antara persediaan-persediaan. Yang pentingnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, terutamanya kepada PDRM, Bomber, APM, pejabat daerah, Datuk DO selaku pengurusi Jawatankuasa Operasi Bencana di peringkat daerah. Kerana mereka memberi kerjasama yang sangat baik daripada day one, sehinggalah masa-masa banjir ini dapat dipindahkan ataupun dapat balik ke rumah mereka. Dan juga salah satu inisiatif yang berkepanjangan yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Pahang, saya difahamkan baru sahaja tertubuhnya Akademi Mineral Malaysia Pahang. Boleh Datuk Sri ceritakan sedikit tentang usaha ini? Akademi Mineral Malaysia Pahang ni, yang pertama sekali kita merasakan bahawa di Pahang ni banyak bahan mineral. Jadi saya bersama dengan rakan-rakan Expo memikirkan bahawa ianya wajar dan patut ditubuhkan Negeri Pahang. Dan sebab itulah Kerajaan Negeri Pahang mengambil keputusan untuk membuat penubuhan Akademi Mineral di Cawangan Pahang. Dan ianya akan, insyaAllah kita akan buat di daerah Lipis. Kerana bahan mineral ni banyak di Lipis. Dan ini sekaligus memberi peluang kepada anak-anak kita, anak-anak muda untuk mengikuti kursus di akademi ini. Dan supaya apa jua yang berkaitan dengan mineral di Pahang ni, kita insyaAllah kita akan dapat uruskan dengan baik, tidak berlaku ketidaksan, tidak berlaku kebocoran. Berbanding dengan sekarang, kadang-kadang kita dapati dia tidak selaras untuk kita mengendalikan mineral ini. Sudah ada tempat, lokasi untuk tertubuhnya akademi ini? Ada, kita kenal pasti itu di daerah Lipis, insyaAllah.
Okey, baik. Dan selain daripada itu, Datuk Seri, banyak yang telah pun Datuk Seri kongsikan kepada saya dan Ridwan serta para penonton yang sedang mendengar ketika ini. Apa lagi antara perancangan mungkin yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami semua? Perancangan khususnya. Di Negeri Pahang ni? Ya. Oh, banyak perancangan dia. Banyak. Silakan Datuk Seri. Punya banyak masa lagi. Banyak. Fokus pertama Negeri Pahang ni, kita lebih kepada kebajikan rakyat. Lebih kepada kebajikan rakyat. Itu fokus utama. Dan dalam masa yang sama, untuk kita memberi bantuan kebajikan kepada rakyat, kita seharusnya mempunyai dana kewangan yang cukupi. Sebab itulah kita uruskan kewangan negeri dengan baik. Dan seperti mana saya sering katakan bahawa kita meningkatkan hasil tanpa membebankan rakyat. Yang ni kena faham betul-betul. Kita uruskan ketirisan dan kebocoran. Bagaimana kita uruskan? Contoh ya. Contohnya kalau di Negeri Pahang ni kita dapati dulu banyak berlaku pencerobohan tanah haram, penerokaan balak haram, kecurian pasir, melambung secara haram. Boleh tengok rekod. Kadang-kadang hari Isnin kita tangkap, hari Jumaat ada lagi aktiviti. Kadang-kadang seminggu sampai 2-3 kali. Tetapi tindakan yang dibuat ketika itu hanyalah mengkompaun mereka yang bersalah. Dan saya dapati ini tidak berkesan. Kerana mereka tidak bimbang, tidak takut dengan kompaun ini. Sehubungan dengan itu, saya telah mengarahkan Penasihat Undang-Undang Negeri dan juga Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan supaya kita tidak mahu lagi kompaun. Mereka yang menyalahgunakan aktiviti ini mesti dibawa terus ke mahkamah. Bukan tujuan untuk mengaibkan mereka, untuk memalukan mereka, tetapi untuk mengajar mereka bahawa khazanah negeri tidak sepatutnya berlaku kecurian dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, saya dapati keadaannya bertambah baik. Aktiviti ini semakin kurang dan hasilnya banyak. Dan hasil yang banyak ini, selain daripada kita bayar gaji pejabat awam negeri dan lain-lain kos yang tetap lebih kurang 600 juta setahun. So, selebih itu, selain daripada kita reservekan sedikit, kita kembalikan kepada rakyat. Sebagai contoh, sebenarnya yang saya katakan tadi, di Negeri Pahang ni, daripada ibu yang melahirkan anak sampai mereka yang meninggal akibat COVID pun kita bagi bantuan. Contohnya, kalau ibu yang melahirkan anak di Pahang ni, kita bagi RM300 kepada ibu. Kalau daripada Kuala Lumpur ke daripada negeri lain, dia datang ke Pahang, dia melancong cuti dan sebagainya, kata dia mengandung, tiba-tiba sampai masa dia melahirkan anak, dia pun dapat juga. Dia pun dapat juga. Itu satu. Kemudian kita dapati juga bahawa ramai di Negeri Pahang yang masih memerlukan rumah tetapi tidak mampu. Yang ini yang kita panggil miskin tegar. Dan sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri memberi rumah secara percuma yang kita kenali sebagai Rumah Rakyat Pahang. Nilai rumah ni RM75,000. Ada 3 bilik, ada 2 bilik air. Sehingga kini dah 1,000 unit lebih yang telah kita bagi kepada rakyat Negeri Pahang. Yang ini kita kenal pastilah mereka yang benar-benar layak baru mendapat. Kemudian apa lagi? Yang kahwin kali pertama. Dapat juga di Negeri Pahang ni. Kemudian yang mengerjakan haji. Tahun lepas kita bagi RM500. Tahun ni kita naikkan kepada RM750. Ini semua buat kita laksanakan sebab kita ada kedudukan kewangan yang baik. Sebab itulah saya katakan tadi, ketirisan, kebocoran harus diurus dengan baik dan kita tidak kompromis dengan aktiviti haram ni. Datuk Seri, di bawah bahu Datuk Seri sekarang. Di bawah apa? Di bawah bahu Datuk Seri sekarang lah bersama dengan exco lain. Apa sektor yang Datuk Seri rasakan cukup penting untuk dibangunkan di Negeri Pahang buat masa sekarang? Terutamanya apabila kita melihat masa hadapan kita tahun 2024 ke depan ini, teknologi contohnya sektor yang paling penting di bawah Datuk Seri lah. Bagi saya pendidikan. Sebab itulah kita di Pahang ni kita fokus kepada pendidikan. Macam Akademi Mineral tadi pun pendidikan juga. Dan sebab itulah mahasiswa-mahasiswi daripada Negeri Pahang yang sedang melanjutkan pelajaran, Kerajaan Negeri Pahang bagi kepada mereka RM300 setahun. Ini sebagai sokongan moral. Dan di samping itu juga kita ada Universiti Kolej Yayasan Pahang, kita ada Universitas dan juga kita ada Uniten di Negeri Pahang ni. Ini semua bagi tujuan untuk memberi peluang kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran. Kerana saya sangat percaya hanya dengan bidang pendidikan boleh mengubah nasib kita. Saya berada di sini pun oleh sebab kerajaan
memberi peluang kepada saya untuk belajar dan melanjutkan pelajaran. Jadi dengan adanya pendidikan ini kita boleh melangkah lebih jauh. Kalau sekiranya tidak ada ilmu, macam mana kita nak pergi ke hadapan lagi. Kredibiliti seorang pemimpin itu apabila boleh menulis, terutamanya menulis rencana di utusan Malaysia. Tahniah Datuk Seri. Rencana yang bertajuk Agung Payung Menyatukan Rakyat. Apa yang Datuk Seri ingin sampaikan dalam rencana ini? Menyatukan rakyat. Ialah kita ni ditakdirkan negeri kita pelbagai kaum. Kita ada Melayu, Cina, India, orang asli, Punjabi, Kadazan, dan berbagai lagi. Kita ni pelbagai kaum. Untuk tujuan itu, yang pertama sekali kita kena berbalik kepada perlembagaan negara kita yang telah termaktub, yang mana kita kena menghormati antara satu sama lain. Dan yang keduanya ialah kita seharusnya memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk melanjutkan pelajaran, peluang pekerjaan. Dan sehubungan dengan itu, untuk tujuan itu, yang pertama sekali negara dan negeri mesti stabil. Mesti ada kestabilan politik dan mesti ada perpaduan kaum. Jadi kalau sekiranya ini berlaku, mudah untuk buat penyatuan kaum. Dan yang lebih pentingnya ialah kerajaan kita telah pun mewujudkan perlembagaan negara. Ada 5 di situ dan kita harus amalkan kelima prinsip perlembagaan negara itu. Dan kalau sekiranya semua rakyat Malaysia, rakyat negeri Pahang mengikuti ataupun mengamalkan apa yang telah termaktub di dalam perlembagaan negara kita, saya ingat tidak ada masalah untuk negara kita mencapai perpaduan kaum, dan ini memudahkan untuk kita menjadi sebuah negara yang maju di masa-masa hadapan. Dan bila Datuk Seri bercakap tentang jadikan sebuah negara itu lebih maju ke hadapan, antara perkara yang cukup penting adalah berkenaan dengan akademik, berkenaan dengan ekonomi, dan juga antara perkara yang penting juga yang boleh mendorong ke arah pelaburan itu adalah sektor pelancongan itu sendiri. Betul. Dan apa antara mungkinlah perancangan masa akan datang berkenaan dengan sektor pelancongan di negeri Pahang ni, Datuk Seri? Bagus soalan Raja ni. Bersabit dengan pelancongan. Dan memang kita sangat menggalakkan supaya pelancong-pelancong datang ke negeri Pahang. Sebabnya di negeri Pahang ni, Raja Rizal boleh sebut je. Apa yang tak ada di Pahang? Kita ada pulau yang cantik. Tioman. Tioman. Betul. Dah pergi dah? Dah. 3 kali dah. Cantik. Lautnya bersih. InsyaAllah di Tioman tu kita akan panjangkan jajaran kapal terbang. Kalau tak silap saya lebih kurang 950 meter. Kita panjangkan lagi untuk memberi kemudahan kepada kapal terbang yang lebih besar sikit berbanding yang ada sekarang ni. Kemudian selain daripada Pulau Tioman, kita ada bukit. Betul tak? Betul. Kita ada Cameron Highland, kita ada Genting Highland. Kemudian kita ada cuaca yang baik di Pahang. Tak ada di negeri lain. Iaitu Cameron Highland. Pernah sampai Cameron Highland? Oh, selalu tu Sri. Cameron Highland tu tempat saya lah. Cuacanya yang dingin, tak ada tempat lain. Kemudian kita ada Musang King. Yang Musang King ni kalau tanam di bumi Pahang rasanya memang A++. Tapi kalau tanam di negeri lain, orang kata Musang King juga, tapi rasanya lain. Lain kalau kita ni. Kemudian kita ada masakan tradisional. Tempoyak patin kan. Sama bilis hitam. Kemudian asam rom. Banyak lagi. Jadi sebab itulah saya nampak sejak akhir-akhir ini peningkatan pelancong datang ke negeri Pahang ni semakin meningkat, dan kita sangat menggalakkan. Sebab tu sekarang ni saya fokus supaya tandas-tandas semua mestilah bersih, mesra kepada pelancong, supaya bila pelancong datang dan bila mereka pulang, mereka nak datang lagi ke negeri Pahang. Bukan bermusim lah. Maksudnya kalau musim monsun pun orang akan ke Cerating. Betul. Untuk belajar surfing. Ya, Cerating. Tak berapa jauh daripada sini. Betul. Ini salah seorang ya. Belum lagi berkesempatan untuk belajar surfing. Tapi menarik lah. Kita dalam bucket list. Datuk Seri, Pahang ini merupakan satu jajaran untuk ECRL. Dan pastinya apabila tertubuhnya dan juga dilancarkan ECRL nanti, perkembangan ekonomi di sepanjang jajaran itu pasti akan berlaku. Bagaimana dari segi perancangan negeri Pahang apabila wujudnya jajaran ECRL ini, terutamanya di daerah-daerah seperti Mara dan sebagainya, yang kita tahu daerah tersebut anak-anak muda ni suka ke bandar-bandar untuk bekerja. Di sana dah tinggalnya generasi-generasi yang dah lama. Bagaimana untuk menarik balik mereka seiring dengan
wujudnya jajaran ECRL ini? Pertama sekali saya ingin maklumkan kepada semua penonton yang mendengar siaran kita pada pagi ini. ECRL ini insya-Allah akan siap pada akhir tahun 2026. Dan akan beroperasi pada tahun 2027, awal tahun 2027. Dan di Negeri Pahang ni kita ada 7 stesen ECRL. Dan saya telah pun berbincang dengan pegawai daerah, dengan Yang Berhormat Serta Kejayaan Pahang, dengan bahagian ekonomi Negeri Pahang, supaya semua stesen-stesen ini dikenal pasti dan dibuat supaya ada aktiviti-aktiviti ekonomi. Dan ini telah pun dah akan dilaksanakan. Sebab ini kalau kita tidak laksanakan sekarang, tunggu siap baru nak buat, sudah agak lewat. Jadi kita pergi serentak concurrent. Mana siap je stesen ni, bangunan kedai, tempat orang berniaga dan sebagainya telah pun disiapkan. Dan saya percaya oleh sebab perjalanan antara Kuantan ke KL nanti lebih kurang 1 jam setengah ataupun 1 jam 40 minit, menjimatkan 1 jam setengah. Dan ini akan menambahkan lagi pelancong-pelancong untuk datang ke Pahang dan juga memudahkan rakyat negeri Pahang untuk pergi ke ibu kota. Selain daripada itu juga, kita tidak hanya bergantung kepada ECRL, MRL. Tetapi dalam masa yang sama, minggu lepas, saya panggil minta Lembaga Lebuh Raya Malaysia, pemegang konsesinya Syekh Ani Berhad, untuk memberi taklimat kepada kerajaan negeri bersabit dengan selalu berlaku traffic jam di Bentong ke Kuala Lumpur. Jadi kita tanya mereka apakah usaha yang mereka telah buatkan supaya dapat meminimalkan traffic jam ni. Alhamdulillah mereka telah setuju untuk melebarkan jalan sepanjang lebih kurang 29 km. Dan ini pun akan dilaksanakan pada tahun ini. Dijangka siap pada tahun 2026 ataupun tahun 2027. Jadi insya-Allah lah by that time maknanya masalah kesesakan lalu lintas untuk orang datang ke negeri Pahang lebih mudah, lebih orang kata maknanya bila mereka nak datang ke Pahang tak adalah fikiran mereka kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Dan untuk itu kerajaan negeri Pahang pun bersedia menerima kehadiran pelancong. Kita pun telah mengambil beberapa langkah tentu untuk supaya peningkatan pelancong ini dapat kita atasi, termasuklah bilik-bilik hotel dan sebagainya. Minit terakhir ini mungkin sedikit harapan Datuk Seri untuk disampaikan kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Yang pertama sekali, bagi pihak kerajaan negeri, kita ingin melahirkan rasa menjunjung kasih kita kepada Tuanku Sultan Pahang dan juga Tunku Abang Pahang kerana Tuanku telah dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang gemilang selama 5 tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong, dan sebagai rakyat Pahang kita tumpah bangga, dan saya yakin bila Tuanku telah balik ke Pahang ni, kita akan dapat lagi meningkatkan kejayaan di negeri Pahang. Kepada rakyat negeri Pahang, kita gunakan kesempatan yang ada ini yang ada pada hari ini dengan baik, kerana Tuanku akan melawat semua, akan menjelajah semua daerah di negeri Pahang. Selain daripada kita mengadakan aktiviti kemelakatan Tuanku, karnival, dan Tuanku akan menjelajah semua daerah di negeri Pahang. Dan ini dalam masa yang sama dapat melepaskan rasa rindu rakyat negeri Pahang kepada Tuanku, di mana Tuanku berkesempatan menyantuni rakyat di setiap daerah. Dan akhirnya sudah tentu saya ucapkan terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia RTM kerana sudi menjemput saya untuk kali yang kedua kalau tak silap saya. Yang pertama di Feda Sungai Koyan. Ini yang kedua. Di studio ada sekali. Tahun lepas. Terima kasih Dr. Adi. Terima kasih banyak Datuk Seri. Lokasi kami pergi Datuk. Ya, boleh. Boleh atur. Di bandar ni dekat belakang sana pun kami pergi. Oh ya. Okey. Banyaklah berjelajah. So macam mana berada di sini selama 2 hari ni? Macam mana? Semalam kami pergi ke Tanjung Lumpur. Dah rasa dah ikan goreng. Ikan goreng tepung. Ya, dah rasa. Enak sekali ya. Terbaik. Pertama terbaik. Merasa. So tempoyak dah try Tempoyak dah try dah. Semalam dekat RNR dah. Cerita tentang makanan banyak ni Datuk.
Okey. InsyaAllah. banyak Ya, kepada- terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Ya. Itu dia, Alhamdulillah. Itu dia antara perkongsian daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail merupakan Menteri Besar Pahang. Terima kasih banyak Datuk Seri Sama. sekali lagi. Okey, dan seterusnya para penonton, kita nak bawakan kepada anda bikisan batik tradisi Pahang. Yang ini menggunakan cop dan juga canting dan juga warisan ini masih lagi dikekalkan Ya. dengan penggunaan cara tradisional. Apa kata kita saksikan sekarang? Jom. Selamat pagi Malaysia. Berpengalaman lebih 40 tahun dalam perusahaan batik, Ahmad Ashari Abdul Malik mengekalkan teknik membuat batik menerusi teknik canting dan blok, memberi keaslian kepada nilai tradisi batik Pahang. Bagaimanapun, seiring kemajuan teknologi melukis batik kini semakin mudah dengan penggunaan mesin pencetak. Ini berikutan industri batik mengalami kekurangan tenaga kerja mahir yang berkebolehan dalam melukis batik. Sekarang memang ia makin berkurangan disebabkan oleh pekerja. Memang pekerja dah berkurangan sampai 80% daripada sebelum ini. Ahmad Ashari tetap mengekalkan pembuatan batik blok dan mencanting dalam usaha memelihara keaslian batik asli dan elemen tradisi dalam setiap cetakan batiknya. Meski berdepan arus kemodenan, evolusi pembuatan batik pasti berkembang, namun keaslian dan cara pembuatan tradisi ini akan terus dikekalkan. Masih memerlukan bantuan dan support kepada kerajaan untuk meneruskan warisan ini untuk generasi akan datang. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam pasir tambang, tempat sejarah pahlawan terbilang, meletup gajah ke medan perang. Hai, rasanya dah lama tim Selamat Pagi Malaysia ni tak berjalan ke negeri pantai ini. Jadi apa kata ikut kami, tim SPM, kita akan ke negeri Pahang. Secara spesifiknya kita akan ke Kuantan bersama dengan Karnival Rakyat Pahang. Macam-macam ada. Ada makanan, ada persembahan kebudayaan dan juga pelbagai produk pelancongan. Jadi jangan lupa saksikan saya Ridwan Mustafa bersama dengan rakan saya Raja Sufia Raja Arif pada 3 dan 4 Februari. Temui kami di sana, pelbagai pengisian menarik akan kami berikan kepada anda dalam Selamat Pagi Malaysia di Kuantan, Pahang. Selamat pagi Malaysia. Muzik gamelan pertama kali diperdengarkan di Tanah Melayu pada tahun 1811 semasa Majlis Perkahwinan Anak Raja Riau dan Pahang. Gulungan wanita istana waktu itu turut berperanan bagi memastikan kesenian gamelan dapat dihidupkan. Set gamelan Pahang terdiri gong, gambang, saron, demong, gendang, kenong, keromong atau bonang disimpan di Muzium Sultan Abu Bakar di Pekan Pahang. Saya sekarang bermain keromong lah. Jadi nak cakap lama tu tak lama juga, barulah dalam 15 tahun macam tu. Dulu bermula saya bermain di alat ni, di sarun. Dan pengalaman saya yang paling saya tak pernah lupa masa almarhum Sultan Haji Mat Shah tegur saya main benda ni. Saya main muzium, main gong ni memang dah lama. Lepas tu mula-mula saya datang muzium sini, dah bekerja sini dan terus bermain lah. Belajar bermain dengan gamelan ni sampailah sekarang lah.
Lepas itu pengalamannya memang ikut ke istana semua pergilah. Selain dimainkan di majlis keraian dan istiadat istana, alunan muzik gamelan Pahang turut dimainkan di majlis-majlis rasmi. Jadi selepas hari-hari ini gamelan ni telah dimainkan di berbagai majlis seperti yang kami pernah main di majlis convocation, contohnya adat istiadat istana, majlis-majlis kerajaan dan sebagainya lah. Pelbagai usaha dilakukan pihak Muzium Sultan Abu Bakar Pekan bagi menarik minat ramai dalam mendengar alunan muzik seni gamelan agar irama ini tidak tenggelam di telan zaman. Ia termasuk merakamkan semula irama lagu-lagu asli dalam bentuk seni gamelan. InsyaAllah, alhamdulillah kita dah berjaya merakamkan balik semua lagu-lagu yang klasik dalam bentuk pinggan hitam, dan kita telah buat juga dalam lagu-lagu gamelan, lagu-lagu moden dan menggunakan gamelan. Tradisi. Okey. Dan seterusnya, seperti biasalah bila bercakap tentang tradisi, pastinya kami akan bawakan kepada anda makanan tradisi. Dan hari ini kami bawakan kepada anda ada dua menu masakan. Yang pertama, patin tempoyak semestinya, dan juga kita bawakan kepada anda iaitu mi Jawa. Okey. Jadi yang pertama kita akan mulakan dengan Encik Saiful dulu. Okey. Jadi Encik Saiful, kita nak kongsi pada para penonton menu kita pagi ini patin tempoyak lah. Saya kira antara menu wajib lah kalau datang ke sini kan. Okey. Jadi apa antara bahan-bahan yang perlu kita ada untuk menghasilkan patin tempoyak yang cukup sedap? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Raja Safia. Hari ini kita nak masak patin tempoyak. Okey. Menu-menu bahan-bahannya adalah seperti kunyit hidup, bunga kantan, asam keping, lada, garam dan sedikit perasa, dan tentunya kita tak lengkap kalau tak ada tempoyak. Tak lengkap kalau tak ada tempoyak. Ya. Okey, bahan-bahan ini perlu dikisar. Okey. Selepas dikisar, inilah hasil dia. Dia kisar dia jangan halus sangat. Ya. Kan? Biar kasar sikit. Biar kasar sikit. Okey. Supaya kita nampak dia punya isi dia tu lebih menarik lah apabila siap dimasak tu. Okey. Jadi dan seterusnya, apa antara perkara yang perlu kita buat? Yang mula-mula ni kita nak letak apa dulu? Okey. Kita bahan-bahan yang dikisar tadi, kita akan ambil. Kita perlu masukkan ke dalam periuk yang ada sediakan. Terus letak saja. Terus letak saja. Okey. Tak perlu letak minyak ke apa? Tak perlu. Tak perlu ditumis. Duduk rapi ya. Okey. Ini sekejap je ni kalau masak je. Saya kira dalam tak sampai 15 minit sudah siap dimasak. Dan kebiasaannya kan kalau macam ni berapa ramai orang boleh makan? Untuk berapa orang? Ini hidangan ni untuk 5 ke 6 orang. Sesuai lah nak masak hari ni? Ya, sesuai. Okey. Alhamdulillah. Okey, selepas kita letak ramuan yang dikisar, kita perlu letakkan air. Air, berapa banyak air ni? Air anggaran lebih kurang dalam 1 liter. 1 liter air. Okey, 1 liter air. 1 liter air untuk 5 ketul ikan. Okey. Kita kacau dia. Kita kacau dan biarkan sehingga dia mendidih. Okey. Itu dia. Wah, bau dia dah mula naik juga ni ya. Ini ada nasi putih ni. Boleh terus makan ni sekejap lagi ya. Abang kata orang faham, menyandar. Menyandar. Betul. Okey. Jadi kita perlu tunggu sehingga mendidih. Okey. Dan kemudian selepas itu? Lepas mendidih, kita akan masukkan ikan. Ikan, okey. Selalunya kalau sesuainya adalah 5 ketul lah. 5 ketul lah masukkan. Okey. Dan lepas tu apa yang perlu kita tambah lagi selepas masukkan ikan? Selepas masukkan ikan, kita perlu tambahkan perasa. Garam dan perasa tadi ya. Perasa tadi, sedikit perasa.
Okey. Kita tunggu sampai mendidih dan kita akan masukkan ikan. Okey. Cuma saya ada soalan ni. Kalau kita nak masukkan tempoyak tu kan biasanya berapa banyak yang sesuai? Sebab kadang-kadang kita masak ialah kan terlebih rasa tempoyak. Kita nak bagi dia balance rasa tu. Okey. Berapa banyak yang sesuai untuk kita letakkan? Jumlah yang sesuai untuk sekiranya dalam 5 ketul ikan patin. Okey. Tempoyak yang sesuai kita letak lebih kurang dalam 200 gram. 200 gram. Okey. Itu yang sesuai. Baru kita akan dapat secukup rasa. Betul. Okey. Jadi orang kata kalau tu air tangan pun kena betul kat tu. InsyaAllah. Betul Dan je Sofia, saya ada satu khazanah. Okey. Saya nak perkenalkan khazanah Pahang. Yang baru-baru ini digembar-gembur kan. Okey. Iaitu ini dia. Patin buah. Inilah dia khazanahnya. Inilah khazanah Pahang, patin buah. Okey. Saya pun pesan tengok ni betul-betul macam ni. Di patin buah ni harga dia, harga pasaran sekarang RM170 hingga RM200 1 kilo. Wow. Berbeza dengan patin sangka. Ini patin sangka? Ini patin sangka. Okey. Patin sangka ni hanya anggaran lebih kurang RM25 1 kilo. Okey. Itulah dia khazanahnya. Khazanah negeri Pahang. Jadi bayarannya pun khazanah juga. Khazanah juga bayaran. Okey. Yang penting rasa je berbeza lah kan. Okey. Jadi sementara kita tunggu dia mendidih tu, saya nak beralih ke menu seterusnya pula. Kita nak kongsikan kepada para penonton kita bukan ada ikan patin saja, iaitu patin tempoyak saja yang kami bawakan kepada anda. Kita bawa juga kepada anda iaitu mi Jawa. Assalamualaikum Puan Sofia. Okey Puan Soili. Jadi hari ini kita nak kongsi kepada para penonton berkenaan dengan resepi mi Jawa ni. Apa antara bahan-bahan yang kita perlukan? Okey, kewajipannya untuk yang pertama mesti kita ada mi lidi. So mi lidi ataupun kita biasa dia orang panggil, kalau tak mi lidi kita panggil mi batang lah. Mi batang. Okey, mi batang ni kita kena celur dulu dengan air yang mengedah-mengelegak, baru kita letakkan mi lidi ni lah. So yang lain berapa lama biasanya nak? Biasa kalau tu lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Sekejap. Bagi dia lembut lah. Kita lembut, sedap lah sikit kan. Kalau keras tu payah kita nak gonyeng, kata orang Pahang lah, gonyeng. Gitu. So bahan-bahan asas dia untuk kita kena sangai. Okey. Ketumbang, hitam manis, dia punya kulit kayu manis, bunga lawang, itu sebagai, dan kita semua blend. Sekarang jadi ni dah jadi macam ni. Sebab sebelum ni kita tumbuk. Dan normally kita tumbuk lah. Betul. Ini dia sekarang zaman dah moden. So orang kata tak berpeluh lah. So dah cantik dan juga dia halus lah. Macam ni kan? Jadi macam ni. Yang ini apa pula? Itu kacang tumbuk. Kacang tumbuk. Kacang tumbuk digoreng. So untuk yang pertama, ini memang kita bawa ke mana-mana ni. Makan ni. Okey, so yang pertama sekali apa yang perlu kita buat? Kita nak tumis bahan-bahan asas dia seperti bawang merah, bawang putih, halia dan juga sedikit serai. Kita blendkan semua sekali termasuk dengan cili kering lah. Kita rebus, kita blend lah sekali. So sekarang ni kita boleh tumis lah. Okey, kita buat masakan ni untuk dalam 4 orang lah kapasiti. 4 orang makan. Ini boleh buat 2 hari ni menu ni. Boleh. Tak masalah. Dan juga yang asas lagi santan pekat dan kita jungakan air lah. Untuk kita buat ni lah. So kita boleh mula. So barang-barang yang kita dah blend tadi tu kan. Kita angkat yang ini. So ada sedikit minyak. Ni kalau kita pakai ni kan, biasanya rasa dia lebih lain lah, lebih sedap orang kata. Sebabnya dia daripada tapak apa tu orang kata tanah liat. Tanah liat kan. Rasa dia pun berbeza kan. Masak tu memang okeylah. So kita letakkan sedikit minyak lagi. Masukkan. Yang first sekali bagi dah agak dah pada panas dan cantik tu kan. Kita letaklah tak banyak minyak sebab yang tumisan yang tadi tu kita dah banyak minyak. So kita tak nak double. Kata nak diet kan. Nak diet tu kita yang lebih sihat. Ya betul. 2024. Betul. Okey. So bahan-bahan yang kita dah blend tadi kita tumiskan semula lagi lah. Kita ikutlah. Kalau kita rasa kita nak besar lagi, nak sedap lagi, rasa macam kurang panas lagi. Saya pegangkan. Okey. Tadi dah berasap dah. Kita tak berasap dah. Dah panas dah. Lambat sikit lah kot tanah kan. Biasalah kan. Boleh. Nak letakkan lagi. Nak letak lagi dalam 7 kot. Biasa dia kena ganjil. Kena ganjil. Baru jadi. Tadi dah 2, 3. 3. Lagi. 4. 5. Nak pekat sikit cantik lah. 6. Dan 7. Kena ganjil ya. Itu tipsnya. Biasa-biasanya lah kalau saya belajar dengan mak-mak saudara kan. Dengan macam arwah nenek apa semua, dia kata kalau nak memasak biarkan benda yang kita masuk tu biarkan ganjil. Macam itulah. Sunnah. So saya tak tahulah saya ikut je tapi maklumlah saya ni kidal. So saya kena mengacau dengan tangan kiri lah ya. Yang penting resepi ni tersampai sampai kepada masyarakat. Bila kita dah dia tu dah cantik. Jadi yang ni kita tunggu sampai dia menggelegak lah. Kita masukkan air, kita masukkan santan dan last kali bila dah menggelegak tu baru kita letakkan bahan yang dah disangai dan di blend tu.
ini so, baru atas. air tu last. Masukkan ke semuanya lah. Ke semua. Ikut pada ni lah, pada kita nak masak tu berapa untuk kapasiti lah kan. Kalau banyaklah biasanya kita akan ikut bersudu jugalah. Dia masuk-masuk kan. Nombor ganjil tadi kan. Okey, kalau tadi puan bagi tahu kan kita nak kena blend semua kan. Jadi kebiasaannya berapa banyak yang perlu kita blend sekali ni? Yalah sebab kalau kita tak tahu nanti rasa dia nanti macam ni. Kalau biasa kita masak, kalau ketumbar tu kena lebih. Okey, ketumbar tu contohlah ketumbar 2 sudu. Jintan putih 1 sudu. Kulit kayu manis tu dibubuhkan dalam sekeping. Tengoklah besar panjang lah. Sini dia ada 2 jenis tau. Kulit kayu manis ni jangan tersilap. Sebab ada satu lagi dia macam kulit kayu manis tapi tebal. Yang ni memang betul-betul pure kulit kayu manis sebab dia nipis. Nipis. Dia ada punya bau tu lain. Walaupun nampak simple tapi jangan tertipu tau. Kalau pergi pasar raya, pilih yang nipis yang macam ni. Jangan beli yang tebal. Jangan beli tebal. Ya, sebab yang tebal tu dia lebih gelap dan lebih tebal. Betul. So dia tak ada sangat aroma bau dia lah. Okey. So yang ni dah menggelegak. So menggelegak kita akan masukkan santan dan juga air. Sampai tu saya nak lari ke sana pula. Boleh. Tengok patin pula. Okey, jadi kita dah menggelegak dah ni. Dah menggelegak. Ya, kemudian kita nak masukkan ikan kita. Kita akan masukkan ikan patin. Ikan patin sangka. Ikan patin sangka. Ya. Hari ni yang patin buah ni hanya kita buat display saja. Ya, display saja. Kita masak patin sangka hari ni. Okey. Kalau dah menggelegak, kita akan masukkan ikan ya. Itu dia aroma dia. Kita masukkan 5. 5. Okey. Saya kalau suka ni yang bahagian dia punya lemak-lemak tu kan. Ya Allah, nikmatnya. Bahagian lemak ni kita ada bahagian kepala pun ada bahagian lemak. Badan pun kita ada bagian lemak. Wow. Okey. Lepas tu kita makan dengan nasi putih dan juga ulam. Ya. Dan sambal belacan. Okey. Itu dia. Selepas kita masukkan ikan, kita akan masukkan bahan-bahan seterusnya iaitu bunga kantan. Ya, bunga kantan. Dan daun kesum. Oh, ini wajib ni. Wajib. Aroma dia lain ya. Okey, sambil-sambil tu masukkan. Wow, dah semakin wangi bau dia. Okey, dan apa lagi kita nak letak? Ada satu lagi Raja Sofia. Saya. Daun apa ni kebanyakan restoran tidak ada. Satu apa ni salah satu tips je. Tips yang rahsia. Bagi rasa yang bagi menyedapkan lagi kuah. Gulai tempoyak kita iaitu ni daun cemomok dia panggil. Daun cemomok. Daun cemomok. Jangan-jarang restoran letak daun ni. Sebabnya daun ni dikatakan rare jugalah, limited. Susah nak dapat. Kan daun kunyit. Sebab daun ni dia hidup dia liar. Bukan ditanam, tak boleh. So hanya di sini sajalah. Nak dapatkan daun ni, nak dapatkan daun ni kena masuk hutan. Allah. Kena cari. Susah tu. Jadi kena rasa di sini sajalah. Rasa di sini. Okey, jadi itu dia untuk resepi kita patin tempoyak ni dah siap dah, selesai dah alhamdulillah. Jadi kita boleh nampaklah kepekatan dia tu. Itu dia. Dan nanti boleh sediakan nasi putih lah. InsyaAllah. Jemput datang kebun sini. Saya belanja. Okey, baik insyaAllah. Terima kasih atas resepi yang dikongsikan kepada saya dan para penonton. Dan seterusnya Encik Saiful terima kasih banyak sekali lagi. Dan seterusnya kita bersama dengan Puan Suhaili untuk berkongsi lagi. Okey, sekarang ni kita dah masukkan santan. Santan dah air dah tadi bila air dah menggelegak baru kita masukkan santan. Okey. So, kita tunjuk abang cameraman kita ni nak ambil gambar ni. Ini dia. Ini dia hasilnya. Lepas kita dah masukkan santan dan juga air tadi. Okey, tapi tak boleh terlebih sangat air tu. Santan tu berapa banyak? Kalau untuk kapasiti dia bukan dalam 300 ml lah untuk makan macam ni. Okey, itu dia. Wah, kepekatan dia memang cukup lah. Dia kurang bau lagi. Sekejap lagi kan kita letak dia punya bahan-bahan bila dah menggelegak ni. Masukkan ni pula kan bahan kisar kan? Dan kita akan letakkan bahan yang kita dah sangai tadi. Kita letak last sekali tu. Dan kita boleh lah. Maksudnya lepas tu masakkan sekejap sajalah. Ya, betul. Lepas tu dah siap dah. Okey, jadi kita mungkin boleh tunjuklah hasilnya. Yang dah siap tu. Kuah dia. Okey, ini kuahnya. Dah siap. Okey, kita nak tuangkan ke macam mana? Tuangkan dalam ni lah. Boleh. Saya rasa kita ambil yang ni, kalau kita tunggu sebentar boleh. Nak yang ni? Boleh juga. Dia nampak berasap tu, dia lain. InsyaAllah kita ada masa lagi beberapa minit sahaja lagi. Cukup, insyaAllah. Kepada para penonton kita. Okey, ni kita nak tunggu sikit lagi menggelegaknya. Okey.
lagi. Dah mula naik bau dah. Bau dah. Lepas bau. Then. Okey, Kemudian. Kita rasa macam dia dah mendidih tu kan. Cantik dah tu. Okey. Kita ambil ni. Ikat balik. Kita letakkan ni. Cik Sofia nak tolong letakkan. Boleh. Tak ada masalah. Sofia kata tadi nak nama ganji kan? Letak 3. Tak 3. Okey. Cukup macam ni Okey, boleh. Okey, bismillah. Okey, 1, 2 dan 3. Okey. So boleh kita kacau balik. Macam tu nampak dah lega kan? Kan. Sekejap je sebab kalau guna bangkuk tanah ni memang dia cepat kan? Cepat. Betul. Aroma dia, rasa dia semua akan agak berbeza kan kalau kita pakai periuk ni. Okey. Kita dah kacau dan kemudian kita boleh masukkan. Kita boleh masukkan. Okey, masukkan di sini. Ya, kita gunakan ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan, kalau saya suka banjir ni. Oh, suka banjir. Baru nikmat kan? Menghirup-hirup. Betul, banyak dan juga cili jeruk tu. Itu sebagai kita punya tanam pahala, kita kena pastikan letakkan telur. Telur, cili cili jeruk. Ya. Okey, jadi bahan dan juga last sekali kita taburkan kacang kat atas dia. Taburkan kacang. Okey, sikit lagi. Okey. Nak guna sudu pakai ni lah. Okey, di atasnya. Di atas dia. Okey. So, siaplah kita punya menu. Okey, jadi inilah dia resepinya yang telah pun kami bawakan kepada anda. Jawa. Terima kasih banyak Puan atas perkongsian tersebut. Okey. Kita baru nak ambil film masak. Okey, dan seterusnya para penonton kita nak bawakan kepada anda bikisan Kuantan 188. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Kuantan 188 menjadi menara pencakar langit yang juga merupakan menara tertinggi di pantai timur dan menara tinjau kedua tertinggi di Malaysia selepas Menara Kuala Lumpur. Menara berkenaan menjadi mercu tanda strategik yang dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECRDC secara berkolaborasi dengan Kerajaan Pahang. Berdiri megah di tengah-tengah kepesatan bandaraya dan pesisir Sungai Kuantan, menara terbabit menjadi tarikan setiap pengunjung yang datang ke bandaraya ini. Menara Kuantan 188 bukan sahaja memberi peluang kepada pengunjung menikmati pemandangan bandaraya pesisir sungai, tetapi turut menyajikan pemandangan kehijauan alam semula jadi. Menara yang tertinggi di Pantai Timur ni dengan ketinggian 188 meter adalah menara yang cukup cantik kerana di belakang saya boleh lihat Laut Cina Selatan, pesisiran pantai, hutan bakau yang lebih pada 500 tahun dan juga Sungai Kuantan. Jadi Sungai Kuantan ni ramai orang tak tahu, tapi saya dah pergi. Saya dah tengok buaya. Waktu malam boleh pergi naik bot, lebih kurang lepas isyak kita boleh tengok buaya di pesisiran sungai ini dan juga ada klip-klip. Malah menara berketinggian 188 meter berkenaan turut menjadi ahli World Federation of Great Towers yang terdiri daripada 55 menara di dunia. Berada di skydeck yang berketinggian 104 meter dari paras laut ini, pengunjung boleh menikmati pemandangan 360 darjah Bandaraya Kuantan dan panorama Sungai Kuantan. Kewujudan aktiviti itu turut memberi peluang kepada pelbagai lapisan usia untuk menyertainya. Datuk Zulkifli berkata, sejak mula dibuka kembali untuk kunjungan orang ramai pada 1 Disember 2021 hingga Januari 2024, Kuantan 188 telah menerima kunjungan hampir 400,000 pengunjung dan kebanyakannya adalah pelancong domestik. Manakala sekitar 10% daripadanya adalah pelancong antarabangsa. Kenapa semua orang kena datang dekat Menara Kuantan 188 ni? Sebabnya kita boleh tengok bandar Kuantan secara keseluruhan lah 360 darjah. Kiranya semua boleh kita nampak daripada atas ni. Kita paling tinggi dekat sini. And then bukan setakat kita dapat view bandar sahaja, kita dapat nampak Sungai Kuantan dan juga Laut Cina Selatan. Memang saya asal sini, orang kampung ini. So tak pernah lagi naik menara ni. So sajalah bawa family untuk experience menara kat Kuantan, sebab sepanjang memang daripada kecil sampai sekarang memang tak pernah lah ada benda-benda macam ni kat Kuantan. So ni satu tarikan yang bagus lah untuk orang luar datang ke Kuantan. Saja datang sebab nak bawa anak-anak berjalan. Salah satu tarikan tempat yang menarik di Kuantan. Sebab tak pernah pergi dan saja nak tengok kawasan sini. Nampak pantai, cuaca pun seronoklah bawa anak-anak. Rozihan Nisab Rahman, RTM.
pahit Malaysia. Jadi antara yang menarik juga kalau anda ke dataran sayangi Kuantan ini banyak reruai-reruai yang mempromosikan makanan tradisi negeri Pahang. Jadi hari ini salah seorang yang bersama dengan saya adalah Puan Rosmawati yang akan bercerita kepada kita ada beberapa hidangan tradisi yang selalu dimakan di negeri Pahang ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okay. Puan, apa yang ada di hadapan saya sekarang ni? Saya nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni sardin, mi, bihun, lepas tu daging, ayam kampung, umbuk dan sambal nyong. Okey. Yang paling yang saya tak pernah tengok adalah orang makan mi dengan sardin. Macam mana cara masak sardin tu? Adakah dia kari ataupun bagaimana? Cara masak sardin ni dia buat daripada kari. Mula tumis dulu sambal lada, lepas tu kita masukkan kari, kemudian kita masukkan sardin dan masukkan santan lah sekali. Okey. Dan juga menarik adalah ini sayur umbut. Jadi kalau untuk pengetahuan semua, umbut di sini ada 3 jenis yang biasa digunakan untuk masak sayur lah. Ada umbut bayas, kelapa dan juga kelapa sawit. Kalau di sini kita bawakan? Ini kelapa. Kelapa ataupun dalam bahasa pada timur umbut nyor lah. Umbut nyor. Biasanya hidangan ini dimakan pada waktu bila? Masa kenuri biasanya, keramaian, masa kahwin, betul, dan macam-macam lagi lah. Okay, ini sambal ini kelapa. Sambal kelapa. Sambal kelapa. Dia sama dengan serunding yang biasa kering. Sama, tapi dia ni kering kan. Kita keringkan. Makan dengan apa? Makan nasi. Makan dengan nasi empek boleh, dengan nasi boleh, macam-macam lah. Okey, nak bagi saya rasa apa kat sini? Saya rasa umbut Umbut lah. Saya pun nak rasa umbut. Saya cuba rasa. Ini umbut kelapa lah ni. Nanti kalau ada berkesempatan saya nak cuba umbut bayas tu. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Kalau kalau dekat macam negeri Terengganu, kalau macam ada kenduri, mereka masak gulai, dalam kari dan sebagainya lah. Tapi atas kreativiti masing-masing. Terima kasih banyak Puan Rosmawati. InsyaAllah nanti kalau anda berkesempatan di sini, anda boleh hadir dan juga membeli makanan ini yang telah pun dipack seperti ini. Dapur Kak Ros. Ini apa ni Kak Ros? Nama saya. Sardin. Ini mi sardin. Ada bihun dengan sardin masak kari. Okey, terima kasih banyak Kak Ros. Okey, sekarang saya nak ke sebelah sana pula. Istimewa di daerah Cenor ataupun Marang. Kalau Marang tu di Terengganu. Kalau anda hadir ke sini, anda boleh menikmati kuih 3 beradik. Baiklah, saya bersama dengan Puan Hafsah di sini. Kuih 3 beradik ini, mungkin Puan Hafsah boleh ceritakan sedikit kenapa 3 beradik dan bagaimana ia dihasilkan. Okey ya. Untuk di sini kita nampak ada 3 jenis kuih. Sebab itulah kita katakan dia 3 beradik. Yang mana ini adalah kuih badak kubang, kuih pena dan juga dodol kukus. Di antara bahan utama bagi kuih-kuih ini adalah beras pulut lah. Okey, bezanya di antara badak kubang, dodol kukus dan juga kuih pena ni. Okey, untuk badak kubang dia ada 3 ketulan di situ. Seolah-olah badak lah. Seolah-olah badak lah. Badak. 3 ekor badak lah. Ya. Di dalam ni ada inti kelapa lah. Dan kita buat bulat-bulat. Kita masuklah dalam tu. Okey, bagi dodol kukus, kita ada tek minyak kat atas tu lah. Membezakan di antara badak kubang tu. Dan untuk tek minyak ni kita masak dulu sehingga dia jadi ketul-ketul macam tu. Dan seterusnya kuih pena lah. Kuih pena ni dia cantik sikit. Ada bintang-bintang macam tu. Tetap tiga juga. Jadi hijau ni disebabkan oleh daun pandan ataupun memang? Ya, daun pandan. Kalau dalam badak kubang tadi ada intinya. Kalau dalam kuih ni ada intinya? Dia tepung sahaja, tepung pulut di dalam tu. Dan dibentukkan seperti bintang ni lah. Contohnya. Biasanya kalau ke daerah Maran, ke Cenor, kalau nak dapati kuih ini, di mana biasanya? Biasanya dia boleh didapati di Pekan Sehari Cenor, iaitu pada hari Khamis. Biasanya ramailah orang akan menyerangnya. Bukannya orang tempatan saja, luar-luar Kuantan, di Temerloh. Biasanya memang kalau kita ke daerah Maran memang orang mencarilah kuih ni. Dan juga di daerah Cenor tu adalah orang-orang kampung tradisional yang memang orang kata pure lah
kuih ni memang pure lah dicenor lah. Okey. Jadi kalau anda nak dapatkan kuih tiga beradik ini special ataupun istimewa dari daerah Maran ataupun di Cenor ini, anda boleh datang ke Kuantan pada hari ini dan juga besok untuk dapatkan kerana mereka telah pack makanan ini dan anda boleh beli dan juga bawa balik. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hafsah dan juga Kak Ros dan sudi bersama kita untuk kita berikan litas langsung kepada anda semua tentang keistimewaan dan juga reruai-reruai yang menarik di Karnival Rakyat Pahang pada 3 dan juga 4 Februari yang mana tempat kami berkampung. Baiklah, Raja Sofia akan bersama dengan anda untuk slot seterusnya. Saya terus serahkan sahaja kepada Raja. Silakan Raja Sofia. Okey, baik, terima kasih Ridwan. Itu dia, Ridwan sempat meninjau reruai-reruai yang berada di Karnival Rakyat hari ini. Banyak reruai yang kami bawakan kepada anda. Selain itu juga tadi kami dah kongsi kepada anda resepi masakan yang cukup menarik iaitu pati tempoyak dan juga mi Jawa. Okey, seterusnya antara menjadi tumpuan pelancong juga adalah di sini adalah Menara Pencakar Langit yang tertinggi di Pantai Timur iaitu Menara 188. Okey, bersama dengan saya yang saya ingin bawakan kepada anda, antara istimewanya kombinasi kedua-dua tetamu saya adalah di Menara 188 kita bawakan juga galeri Mat Kilau ya. Itu cukup penting untuk kita sama-sama memahami dan juga mendalami sejarah lah kan. Ya. Kalau bukan kita yang bawakan siapa lagi Datuk ya, betul. Okey, jadi bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Datuk Zulkifli Muhammad selaku pengarah urusan Kuantan 188 dan juga di hujung sana Haji Muhammad Al-Hamadi Haji Abu Bakar merupakan cucu Mat Kilau dan juga pemegang amanah keluarga Mat Kilau atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jadi Datuk, saya mulakan dengan Datuk dahulu. Ya. Datuk, sebagai mungkin ada yang baru menonton, yang baru mengetahui tentang bangunan pencakar langit di Kuantan ini, iaitu bangunan 188 ini Menara 188 ini perlu untuk kita hadirkan diri kerana ada banyak perkara yang kita boleh saksikan selain daripada melihat keindahan alam, banyak juga sejarah yang dapat kita pelajari. Datuk. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada RTM memberikan peluang untuk Kuantan 188, menara tertinggi di Pantai Timur. Malah dulu masa saya di Menara Kuala Lumpur, Menara Alostar, Taman Sari, saya dapati Kuantan 188 bukan saja dari segi ketinggian 188 meter, ia adalah juga ahli kepada World Federation Great Towers ke-52. Walau bagaimanapun, menara ni Zura, dia tak ada jiwa. Dia konkrit simen. Jadi selalu orang cakap tentang ketinggian. Tapi saya jatuh cinta dengan Kuantan 188 kerana ia merangkumi menara yang berada di Sungai Kuantan yang cukup cantik. Hutan bakaunya 500 tahun. Ada 5 jenis burung-burung helang dan berbagai reptilia. Dan kita ada buaya-buaya yang harmoni. Harmoni ada katanya orang Pahang kata ada perjanjian. Malah ada dah boleh lihat Laut Cina Selatan, pesisiran pantai, gunung-gunung. Tidak ada menara di dunia yang mempunyai kecantikan sebagaimana Allah telah berikan kepada Pahang. Jadi pada saya, walaupun saya orang Kedah, tapi saya ni rakyat Kedah tapi orang Pahang. Macam itulah. Jadi ceritanya ialah kalau datang ke Pahang, terutamanya ke Kuantan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak lagi naik ke Kuantan 188 bermakna tak cukup syarat. Dia mesti datang ke Kuantan 188, naik ke pelantar pemandangan Skydeck, buat skywalk. Saya difahamkan Zura juga akan buat skywalk insya-Allah. Dan malah saya rasakan bahawa jiwa yang perlu kita isi adalah dari segi warisan. Sebab itulah saya dapat pujuk cikgu supaya galerinya yang asal ada di sekolahnya, nanti dia akan ceritakan, didigitaliskannya. Jadi sekarang ni kita ada galeri digital. Dan setakat ini alhamdulillah hampir 300,000 orang telah datang ke Kuantan 188 sejak ia dibuka semula pada 15 Disember 2021. Jadi Zura dan semua rakyat Malaysia, terutamanya orang Pahang lah, datang ke Kuantan, kena wajib datang ke Kuantan 188, kalau tidak tak sah. Jadi moh kita kan. Moh kita. Dan saya harap kejap lagi cikgu akan cerita tentang makanan Mat Kilau. Kami di Kuantan 188 ada kopi Mat Kilau, ada lempeng sagu. Itu cikgu ceritakan nanti. Baik, insya-Allah. Okey, jadi itu berkenaan dengan Menara 188 Kuantan 188 tadi yang perlu untuk kita hadirkan diri. Banyak aktiviti yang boleh kita lakukan dan paling penting adalah juga dapat melihat keindahan alam lah. Okey, seterusnya kita nak beralih kepada
Galeri Mak Kilau lah kan. Selain daripada itu mungkin nak selit-selit dulu bahagian makanan tadi tu. Ya. Ya, itu antara keunikannya di sinilah cikgu kan. InsyaAllah. Terima kasih kepada RTM, terima kasih kepada sahabat baik saya ni, Datuk Zon, pengurus besar Menara 188 Kuantan. Sebenarnya kita perlu sejarah kita perlu dikembangkan, perlu dimaklumkan pada orang ramai, terutama untuk peninggalan akan datang pada anak cucu cicit kita. Jadi alhamdulillah saya ada galeri Mak Kilau di Sekolah Kebangsaan Padang Garuda, Kuantan. Saya sebagai guru besar di situ, dengan bantuan cikgu-cikgu kita telah mengadakan satu galeri. Pada tahun 2018 tiba-tiba Datuk datang ke sekolah saya, melawat galeri saya apabila dijemput. Dan Datuk berminat, dia kata, apa tidak cikgu, museum ni sekarang kita digitalkan. Dan alhamdulillah hasrat Datuk tu bukanlah orang kata cakap kosong. Datuk menghantar kru dia, kru Menara 188, saya rasa hampir 5-6 orang untuk membuatkan benda ni bersama dengan jawatankuasa saya, dan akhirnya berjaya. Jadi digital tu telah berada di atas Menara 188. Kalau siapa pergi berkunjung ke Menara 188 secara langsung boleh melihat Museum Mak Kilau digital. Dan ianya menjadi kebanggaan lah sebenarnya, terutama kerajaan Pahang dan rakyat Malaysia khususnya. Betul. Jadi penting untuk kita bawakanlah kan, kita digitalkan supaya mereka yang berada di sana dalam masa yang sama menikmati keindahan alam, dapat memahami juga sejarah yang ingin kita sampaikan, khususnya berkenaan dengan Mak Kilau. Betul Zura. Dan daripada situ nanti orang akan pergi ke tempat sebenarnya. Sebab kita ada teaser kan. Kita belanja sikit lah. Betul kan. Dan di mana lagi kalau kita tidak mertabatkan pahlawan kita, ulama-ulama kita yang berjuang begitu banyak sekali kan? Tak terhingga lah untuk tanah air kita. Jadi bahagian yang akan dipamerkan berkenaan dengan digital sejarah Mak Kilau ini di bahagian mana? Di bahagian pelantar pemandangan, iaitu di ketinggian 92 meter. Jadi di Kuantan 188 ni kalau datang pagi lain, waktu matahari terbenam lain, malam lain. Jadi dia akan suasana yang berbeza. Jadi kena datang selalu, tak cukup. Dan juga kena datang pada masa yang mana boleh jatuh cinta. You will fall in love dengan bukan saja pemandangan. Jadi bawalah orang yang you nak fall in love sekali. Alamak Datuk. Dan untuk itu juga saya memang terharu bila cikgu bersetuju. Dan sekarang ni kalau di pelantar pemandangan tu kita QR code saja. Jadi kita gunakan QR code dan boleh melawat 360 darjah galeri. Tapi semua bahan tu Zura, semua bahan tu 100% daripada cikgu. Dia lah curatornya. Saya cuma ambilkan bahan. Dan di sini kita dapat lihat di Skydeck ni. Yang Zura nak buat ni kan. Menarik ni. Nak buat ni. Yang ni kalau lepas buat ni 5 tahun muda Zura. Kalau 5 tahun muda takut tak tu. Jadi kalau seram waktu siang, marilah waktu malam. Lebih selamat lah. Selamat insya-Allah. Cuma saya tambah ke Zura. Datuk ni bukan saja museum tu, malah dia nak perkenalkan di Menara tu ada kafe. Jadi Datuk perkenalkan makanan, minuman kegemaran Mak Kilau. Mak Kilau ni dia suka minum kopi kosong bercampur dengan rempah gunung. Rempah gunung. Jadi bolehlah siapa nak merasa, sila ke Menara, boleh rasa kopi, minuman yang disukai oleh Mak Kilau. Ada tempat lain tak? Lain tak ada. Di Menara kan? Dengan di Kuantan 188 je. Dengan lempeng sagu. Yang selalu Mak Kilau suka makan lah. Jadi alhamdulillah Datuk memperkenalkan juga makanan yang digemari oleh pahlawan Pahang. Itu dia sambil berada di atas tu kan, menikmati kopi panas. Macam nikmat. Okey, jadi itu antara perkara yang cukup penting lah saya kira kan, sebab kita digitalkan juga sejarah-sejarah itu, mudahlah sambil-sambil kita berjalan tu kita dapat menikmati dan juga memahami sejarah khususnya pahlawan di negeri Pahang sendiri kan. Lepas ni kita tambah anak-anak seni. Kita kena buat pemain-pemain bola sepak Pahang. Pahang kenal bola sepak tak? Betul. Lepas tu mungkin bekerjasama dengan Datuk Farid punya tim Perbadanan Museum Pahang untuk buat galeri Kesultanan Pahang. Macam itulah dalam bentuk digital. Ya, betul. Okey. Dan selebihnya juga kita boleh terus ke galeri di mana tadi cikgu galerinya untuk lihat dengan lebih lanjut lagi. Okey, galeri saya berada di Sekolah Kebangsaan Padang Garuda,
Kuantan. Lebih kurang dalam 6 km. Tak jauh lah. Tak jauh. Dekat je. Kuantan tak jam. Kita Waze je mesti jumpa. Okey, baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Datuk Zulkifli Muhammad, Pengarah Urusan Kuantan 188, dan juga Haji Muhammad Al-Hamadi, Haji Abu Bakar, cucu Mat Kilau dan juga pemegang amanah keluarga Mat Kilau. Terima kasih kepada kedua-dua. Sama-sama. Ya, itu dia. Jadi para penonton, jangan lepaskan peluang anda untuk ke Menara Kuantan 188 untuk sama-sama kita menikmati pemandangan yang cantik, dalam masa yang sama menikmati juga kopi panas. Okey, dan seterusnya kita nak ke Met Malaysia. Silakan. Hai, untuk semak profil, klik pada butang semak profil. Masukkan kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan. Klik log masuk. Paparan semak profil akan dipaparkan. Pengguna boleh menyemak maklumat asas, alamat, pendidikan, isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen, bantuan dan perakuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan tinjauan carta angin permukaan, dapat diperhatikan di kebanyakan kawasan di rantau negara dan di kawasan lautan, angin bertiup dari arah timur laut. Dengan diperhatikan di kebanyakan kawasan di Sarawak, di bahagian timur Semenanjung dan juga di utara Semenanjung, angin timur laut bertiup dengan kelajuan sederhana di antara 20 hingga ke 30 km sejam. Sementara itu di sekitar bahagian barat Semenanjung, angin timuran bertiup dengan kelajuan lemah di antara 10 hingga ke 20 km sejam. Sementara itu di Sabah pula, di kebanyakan kawasan, angin timur laut bertiup dengan kelajuan di antara 30 hingga ke 40 km sejam. Buat masa ini, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh Met Malaysia. Namun, angin timuran yang bertiup dijangka akan menumpu serta menyebabkan keadaan cuaca hujan berterusan di sebahagian kawasan di sekitar utara Sarawak dan juga di Sabah. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi kawasan yang ditandakan kuning di Sabah meliputi bahagian Kudat, Sandakan dan juga bahagian Tawau yang berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Di Sarawak pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi kawasan ditandakan kuning iaitu meliputi kawasan bahagian Miri dan juga Limbang yang mula berkuat kuasa hari ini sehingga ke 4 Februari nanti. Amaran kategori waspada dikeluarkan dengan jangkaan hujan berterusan yang dijangka akan bermula dalam tempoh 1 hingga 3 hari lagi atau hujan serta ribut peti yang sedang berlaku yang dijangkakan boleh berlanjutan dalam tempoh amaran. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan yang terlibat. Kita beralih pula kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Di sekitar Semenanjung dapat diperhatikan pada ketika ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan dan keadaan cuaca mendung terutamanya di sekitar pedalaman negeri Pahang dan juga Perak dijangkakan akan beransur cerah pada lewat pagi nanti. Manakala pada sebelah petang nanti, keadaan cuaca kurang hujan masih lagi dijangkakan boleh di sekitar utara Semenanjung. Namun keadaan cuaca hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di lain-lain kawasan terutamanya di sekitar bermula dari selatan negeri Kedah sehingga ke negeri Johor, di kawasan bahagian tengah negeri Pahang. Kita beralih pula dengan tinjauan cuaca di Malaysia Timur. Pada ketika ini, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir sedang berlaku di sekitar kawasan pedalaman dan juga utara Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan serta di bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan. Keadaan cuaca hujan terutamanya sedang berlaku di sekitar utara Sarawak, bahagian utara dan juga timur Sabah berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala pada seterusnya pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan boleh berlaku di hampir ke semua bahagian dengan penumpuan keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir dijangkakan lebih tertumpu di sekitar utara Sarawak, di bahagian utara dan juga di timur negeri Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
Radio. My favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Bukan gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Baiklah, saya nak bawakan anda lagi kemeriahan di dataran Kuantan ini. Banyak reruai-reruai lain. Kalau tadi kita dah bawakan kepada anda semua makanan tradisi negeri Pahang. Tapi kali ini bukan saja makanan tradisi negeri Pahang. Kalau anda orang Penang datang ke sini nak tiba-tiba teringin nak makan laksa Penang, ada juga. Kali ini saya bersama dengan Kak Leha, salah seorang pengusaha laksa Penang, tapi berasal dari Sungai Lempeng dan juga Kuantan. Assalamualaikum Kak Leha. Saya difahamkan untuk kuah ini telah pun direnih dan juga dididih sejak bermula pukul 5 pagi tadilah. Kak Leha, ini guna ikan apa ni? Kuah dia guna ikan tongkol. Ikan tongkol. Tadi Kak Leha sebut ikan haya sebenarnya bila ikan ada tengah-tengah tempat ada panggil ikan haya. Berapa tahun dah Kak Leha mengusahakan laksa Penang ni di Kuantan ni? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Macam mana sambutannya? Alhamdulillah. Biasa menggalakkan. Okey, selain daripada laksa Penang, Kak Leha juga mengusahakan laksam di sana ya? Laksam ada, laksa Pahang pun ada. Laksa Pahang? Laksa Pahang. Apa beza laksa Pahang dengan yang lain? Laksa Pahang kita ada 2 kuah. Satu kuah putih biasa, satu kuah merah. Okey. Jadi kalau anda nak dapatkan laksa dan juga laksa Penang, laksa Pahang, anda boleh datang ke reruai oleh Kak Leha. Okey, sekarang saya nak ke reruai lain pula. Okey, sekarang kita nak makan mi sop. Ada mi sop, ada bubur dan saya bersama dengan Firdaus. Apa khabar Firdaus? Khabar baik. Okey, dalam banyak-banyak ni hidangan yang ada di belakang saya ni, ada bubur nasi, ada perut, kuih tiaw dan sebagainya. Yang mana paling mendapat sambutan? Selalunya orang akan prefer keting lah. Sebab benda tu urat keting? Urat keting je. Benda tu jarang dapat. Sebab dia susah lagi satu. Dia nak bagi dia empuk kan. So yang tu lah yang selalu orang belilah. Okey. Kalau reruai ni dah buka sejak pukul 9 pagi, maknanya pukul 10 tadi. Pukul berapa start persediaannya? Daripada pukul 6 pagi tadi. Pukul 6 pagi. Kita dah bangun, dah masak sup apa semua daripada pukul 6 pagi. So kita datang tadi dalam pukul 8, set up semua dalam sejam jugalah. Okey. Biasanya kalau dalam karnival sebegini, berapa lama yang Firdaus ambil masa untuk menghabiskan jualannya setiap hari? Selalunya memang kita sampai malam sebab kita memang prepare barang tu memang sampai malam lah. So alhamdulillah setakat ni dapat sambutan. And kadang-kadang kalau habis pun dalam sejam 2 jam awal je. Sejam 2 jam awal lah. Okey. Selain daripada karnival sebegini, di mana lagi tempat berniaga Firdaus? Memang kita berniaga di pasar malam sekitar Kuantan ni. So kalau sesiapa nak mencuba lagi selain daripada karnival ni, boleh cari je Mak Ngah Mi Sop dekat pasar malam di sekitar Kuantan. Okey. Mungkin Firdaus nak ceritakan sedikit antara resepi-resepi yang ada di sini ataupun juadah yang disediakan di hadapan saya ni di bawah gerai Mak Ngah Mi Sop. Boleh. Silakan. Kita ada yang specialnya adalah gearbox. Okey, kena buka sikit ni. Kena buka. Okey. So yang ni lah yang special selalunya orang cari jugalah. Gearbox dan juga keting. Urat keting. Urat keting. Yang ni urat keting. Itu urat keting. Saya lepas tu daging ada juga lah. Daging perut lah. Dengan paru. So kita ada kuih tiaw, mi, mihun dan juga nasi air. Nasi air. Bubur ataupun nasi air apa beza dia tu? Cara penyediaan dia. Kalau bubur tu dia memang dah sekali dengan kuah. So nasi air ni kita bagi sup lain. Okey. Jadi setiap gerai tu mungkin ada resipi tersendiri. Kalau Mak Ngah Mi Sop ni apa yang membuatkan dia rasa istimewa? Istimewa air tangan Mak Ngah kot sebab resipi tu datang daripada dia. So memang kita tak ada ubah apa-apa lah. Mak Ngah. So memang QA tu pun memang Mak Ngah je yang try sentiasa lah. Terima kasih Firdaus. InsyaAllah selepas ini kalau anda berkesempatan, anda boleh saja hadir ke gerai Mak Ngah Mi Sop ini untuk menikmati sendiri air tangan Mak Ngah. Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Untuk pengisian seterusnya, kita berikan kepada anda persembahan silat pulut. Apa kata kita saksikan sekarang?
Bagi Malaysia, dan kali ini untuk kita berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan warisan kesenian dan juga adat rasmi. Saya bersama dengan dua orang tetamu. Saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan YB Cik Leong Yuman, iaitu Exco Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, dan juga kita bersama dengan Puan Nurwati ataupun Rahimah Abdul Wahab, iaitu pengarah JKKN Pahang. Baiklah, kalau sebentar tadi kita saksikan kepada anda semua tentang keunikan, dan salah satu keunikan yang dibawakan di Negeri Pahang itu ialah iaitu silat pulut. Kita mulakan dengan YB dahulu. Mungkin YB boleh dengan silat kan. Kita boleh mulakan dengan Puan Wati dahulu. Mungkin Puan Wati boleh ceritakan sedikit tentang apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh JKKN Pahang untuk mengangkat martabat dan juga kesenian, khususnya kesenian yang asli datangnya dari negeri Pahang ini. Silakan Puan Wati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih juga kerana menjemput JKKN Negeri Pahang untuk memberi sedikit penerangan pada pagi ini mengenai seni budaya lah khasnya. Dalam usaha memertabatkan kebudayaan dan kesenian di Negeri Pahang ni, kita kita telah mengadakan beberapa program dan aktiviti antaranya program penyelidikan dan dokumentasi, program pengembangan seni budaya, pengukuhan seni budaya dan juga pengembangan seni budaya dan antara yang objektif utama JKKN juga adalah untuk seni untuk perpaduan dan seni untuk menjana pendapatan. Untuk mencapai kesemua objektif itu tadi, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh JKKN Negeri Pahang adalah seiringan dan selaras dengan program yang kita adakan. Contohnya persembahan kesenian, teater, kita ada juga permainan tradisional, masakan tradisional dan juga lain-lain lagi lah. Itu yang kita angkat untuk kita melestarikan seni budaya di negeri Pahang. Okey, seni dan budaya ini merupakan salah satu produk pelancongan. YB mungkin boleh terangkan sedikit tentang pencapaian pelancongan dan produk pelancongan di negeri Pahang ini sepanjang tahun 2023, YB. Salam sejahtera, selamat pagi, salam perpaduan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kita untuk berkongsi sedikit sebanyak untuk sesi pagi ini. Ya, kita amat bersyukur sebab di negeri Pahang, kalau tengok negeri Pahang kan, kekuatan pelancongan kita ada beberapa kategori. Yang pertamanya adalah tentang pulau dan pantai, dan kita ada kawasan tanah tinggi sebagai contoh Cameron Highlands, Fraser Hills, Genting Highlands. Manakala untuk pulau pantai kita ada Pulau Tioman, Kuantan, Sherating, dan satu lagi adalah tentang taman negara.
Dan kita bersyukur pada tahun lepas kita ada beberapa pencapaian. Antaranya, Negeri Pahang mencapai AOR, iaitu kadar penginapan tertinggi. Purata kadar penginapan yang tertinggi di Malaysia buat Januari dan Jun. Dan juga Cameron Highlands dipilih sebagai salah satu tempat yang paling cantik di dunia. Ya. Okey. Dan juga Puan Wati, antara produk kesenian yang dibawakan ketika Karnival Rakyat Pahang ini seperti kita tengok tadi adalah salah satunya silat pulut. Selain daripada itu, apa lagi yang dibawakan oleh JKKN bagi menghiasi dan juga memeriahkan lagi Karnival Rakyat Pahang? Ini jarang berlaku sebenarnya, ya. Silakan Puan Wati. Okey, untuk Karnival Rakyat Pahang ni JKKN juga amat berbesar hati dan kerana diberi penghargaan ya oleh pihak Majlis Bandaraya Kuantan. Sebenarnya program ini adalah anjuran Majlis Bandaraya Kuantan yang mana JKKN telah diberi peranan dan tanggungjawab untuk menjadi pengerusi bagi program Culture and Arts Performance ataupun seni budaya lah ya. Dan yang mana pada besoknya 4 hari bulan Februari, hari Ahad, dari jam 2 hingga 6 petang, JKKN juga diberi sebagerai untuk melaksanakan program dan aktiviti kebudayaan dan kesenian yang mana pengisian utamanya adalah persembahan kesenian, bengkel wau pungguk, kita ada juga permainan tradisional ya. Permainan tradisional kita ada dam aji gergasi, kita ada congkak, kita ada batu seremban dan persembahan kesenian pula kita akan membawakan persembahan kompang. Ya, itu yang kita akan angkat ya sebagai persembahan kebudayaan dan kesenian untuk 4 hari bulan Februari. Manakala persembahan sampingan juga kita ada skateboard, kita ada pameran juga, pameran motosikal klasik ya, dan juga kita ada pameran basikal BMX. Itu antara program-program yang kita akan adakanlah untuk 4 hari bulan iaitu pada hari Ahad. Orang kata itu usaha daripada JKKN untuk mendekatkan lagi kesenian ini bersama dengan masyarakat, khususnya seni-seni yang berasal dari negeri Pahang ini. Dan pastinya kalau kita cerita tentang negeri Pahang ini bukan sahaja seni dan warisannya, malah tempatnya macam YB sebut tadi, ada Cameron Highland, ada Genting Highland, ada Bukit Fraser, ada Pulau Tioman dan sebagainya. Dan baru sahaja tahniah saya kira nak ucapkan kepada negeri Pahang kerana kalau kita lihat di sini pengiktirafan Lipis sebagai geopark kebangsaan dan dikenali sebagai Lipis Geopark. Mungkin YB boleh panjangkan lagi Lipis keistimewaan dan juga Lipis Geopark ini. Ya, betul. Lipis Geopark adalah salah satu produk baru kita dan kita berterima kasih kerana pada tahun lepas kita dapat pengiktirafan Lipis Geopark kebangsaan dan seluruh daerah Lipis diiktiraf sebagai geopark kebangsaan dan ini adalah geopark yang paling luas di Malaysia. Di mana dia ada tapak warisan biologi, tapak warisan geologi dan juga tapak warisan budaya. Dan satu berita baik kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk tapak warisan budaya Bandar Lipis bersejarah lebih 100 tahun dan juga Taman Negeri Relau, Sungai Relau, kita ada Tree Top Walk. Dan sekarang dia buka secara percuma kepada orang awam. Jadi kita mengalu-alukan orang awam, orang ramai, keluarga boleh mengambil kesempatan untuk melawat Tree Top Walk dan juga Taman Negeri Sungai Relau merapuh sempena cuti sekolah yang akan datang minggu depan. Tidak lama lagi lah. Maksudnya kalau anda berkesempatan untuk lalu ke negeri Pahang, singgah sebentar untuk menikmati produk pelancongan dan juga tempat-tempat yang menarik yang berada di negeri Pahang ini. Kita teruskan dengan kesenian dan juga kebudayaan. Selain daripada Karnival Rakyat Pahang ini, bagaimana usaha-usaha lain yang dilakukan oleh JKKN untuk membawa seni dan budaya ini dari satu tempat ke satu tempat yang lain? Okey, untuk negeri Pahang ya, kita ada 11 daerah. Memang JKKN hanya ada di negeri Pahang satu sahaja, kita tak ada di daerah-daerah. Ya, dengan itu memang usaha yang kita mengambil masa lah untuk terutamanya untuk mencari bahan-bahan penyelidikan. Seperti mana yang kita buat tahun lepas, kita telah mengangkat kumpulan perantisan dari sekolah-sekolah untuk mengajar mereka
tarian-tarian tradisional dan juga kita juga turut mengangkat gendang Pahang ya sebagai salah satu muzik tradisional negeri Pahang. Itu yang antara usahalah yang kita telah lakukan dan tidak ketinggalan juga busana-busananya dan juga makanan warisan juga kita angkat untuk tatapan dan juga hebahan masyarakat di negeri Pahang lah. Okey, di bawah YB sendiri apakah perancangan seterusnya? Terutamanya kita baru saja menginjak ke tahun 2024. 2024 bagaimana? Dan saya kira pastinya kita nak lebih lagi daripada yang dicapai pada tahun 2023. Betul. Untuk tahun ini kita akan berusaha secara terus untuk mempromosikan tempat-tempat pelancongan di negeri Pahang selain daripada mengambil bahagian dalam eksposisi pelancongan baik dalam atau luar negara. Pada masa yang sama, untuk tahun ini kita telah ada perancangan acara-acara bertaraf antarabangsa. Setakat ini sudah ada lebih 30 lebih. Jadi sebagai contoh, kalau boleh kita nakkan setiap daerah dia ada acara antarabangsa. Jadi Fraser Hill Bird Count, lepas tu Royal Pahang Billfish International, Ocean Paddle dan banyak lagi. Kita berharap bahawa dengan penganjuran acara bertaraf antarabangsa, kita dapat menarik peserta dari luar negara dan dengan ini dia secara terus boleh membawa impak positif kepada pengusaha-pengusaha tempatan. Di peringkat JKKN bergelar bagaimana untuk mengantarabangsakan seni dan budaya di peringkat negeri Pahang ini? Okey, kita pada tahun lepas ya kita telah diberi peluang oleh Kementerian Pelancongan Seni Budaya untuk ke negara China ya, mengadakan persembahan kesenian tarian yang mana kita telah mengangkat tarian-tarian tradisional di negeri Pahang. Itu saya rasa satu penghargaan lah untuk JKKN Negeri Pahang untuk membawa kesenian Negeri Pahang ni keluar negara. Okey, YB, dan juga selain daripada kesenian dan juga tempat-tempat budaya yang telah pun kita kongsikan kepada penonton, dan pastinya pada awal tadi YB Menteri Besar Datuk Seri telah pun menyebut tentang antara produk yang paling orang gemari untuk datang ke satu tempat. Kalau tak kenal makanan dan juga hidangan dia, memang tak kenal tempatnya. Betul, kan. Betul. Bagaimana di peringkat Exco Pelancongan sendiri untuk menaikkan lagi nama-nama hidangan-hidangan cukup istimewa. Macam tadi kuih tiga beradik, kita ada umbut kelapa dan sebagainya. Bagaimana? Betul. Makanan merupakan salah satu aspek penting untuk mempromosikan pelancongan. Kalau boleh kita juga mengharapkan bahawa kita boleh melebihkan, mempromosikan makanan-makanan yang spesial di Pahang. Ikan patin, patin tempoyak dan juga banyak lagi raja di puding. Dan baru-baru ini apabila kita membawa tim kita untuk promosi negeri Pahang di luar kawasan, di luar negeri Pahang, biasa kita juga akan bawa makanan-makanan. Dan kita berharap bahawa ini dapat diteruskan pada tahun ini juga, di mana lebih ramai kawan-kawan di luar Pahang ataupun di luar negara kenali, sayangi dan cintai makanan kita di Pahang. Okey, dan pastinya kalau anda semua berminat untuk merasa makanan negeri Pahang ini, macam-macam ada sebab setiap reruai itu dia ada tema masing-masing. Kalau daerah Pekannya lain, daerah Kuantannya lain. Seperti kalau anda biasa kalau di Bentong, dia paling popular lemang lah, lemang toki. Ya. Ada dekat belakang sini. Kalau di Berserah Kuantan ni kita ada mi calong dan sebagainya. Jadi ini masanya untuk kita kenal negeri Pahang ini dengan budayanya, dengan persembahan seni budayanya dan juga makanan-makanan yang ada. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini, YB Cik Leong Yuman, iaitu Exco Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang. Terima kasih juga kepada Puan Nurwati atau Rahimah Abdul Wahab, iaitu pengarah JKKN Pahang, berkongsi kepada kita semua produk-produk pelancongan di negeri Pahang ini dari aspek seni dan budaya, tempat-tempat menarik dan juga makanan yang tersendiri. Baiklah, kita terus saja. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Raja Sofia bersama dengan tetamu seterusnya untuk kita melihat tentang kraf tangan Malaysia bersama dengan pengarah kraf tangan Pahang. Raja Sofia, silakan. Okey, Ridwan, sekarang ni saya berada di Reruai Kraf Tangan Malaysia, cawangan kraf tangan Pahang. Jadi ini pentingnya untuk kita bawakan kepada anda. Ini juga antara tarikan yang perlu anda hadirkan diri anda bersama keluarga anda, kerana kita ada juga congkak di hujung sana, kita ada juga batik dan banyak lagi sebenarnya. Dan bersama dengan saya kenalkan iaitu selaku pengarah kraf tangan Pahang bersama dengan saya iaitu Tuan Johari Azmi. Maafkan saya, Tuan Johari Azmi. Jadi ini antara
keunikan yang kita bawakan di Reruai Kraftangan, khususnya cawangan Pahang lah. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada para penonton apakah antara yang menarik yang ada di sini. Terima kasih Sofia. Terlebih dahulu Kraftangan Malaysia Cawangan Pahang merakamkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang kerana menjemput kita dalam Karnival Rakyat Negeri Pahang iaitu pada tahun 2024. Jadi Kraftangan mengambil peluang memaparkan produk kraft yang dihasilkan oleh rakyat Negeri Pahang sendiri. Cuma kita bawakan yang spesialnya seperti tenun Pahang Diraja, batik Negeri Pahang dan juga aneka kraft yang ada. Cuma kita nak highlightkan di sini adalah berkisar dengan produk-produk kraft yang berkaitan dengan batik Malaysia. Kita nak perkenalkan batik Malaysia kepada masyarakat. Sebab setengah tu orang terpedaya dengan apakah batik Malaysia sebenarnya. Jadi kita bawa dan pamerkan sini dan memberi maklumat berkaitan dengan batik Malaysia. Selain daripada itu, kita bawa juga promosi untuk MOH masuk IKTPD. IKTPD ini bermaksud Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja. Kraftangan Malaysia menawarkan peluang pendidikan berkaitan dengan kemahiran kepada pelajar ataupun masyarakat di seluruh Malaysia untuk belajar dengan tanggungan oleh kerajaan secara hand-on atau pembuatan manual. Contohnya kita proses membuat benang dan juga menenun. Dan akhirnya menjadi produk seperti yang kita tengok di sini lah. Yang sini produk kraft kita ni hasil daripada tenun Pahang pelajar-pelajar kita sendiri. Selama 2 tahun belajar di Institut Kemahiran Tenun Pahang di Diraja. Dan kita ada beg, kita ada kasut. Ini kasut dan sebagainya. Selain daripada itu kita demokan juga macam mana proses nak membuat tenun Pahang Diraja yang begitu special sekali di negeri Pahang. Itu yang kita bawa pada promosi sekali ini. Jadi maksudnya hari ini kalau kita hadirkan diri, kita dapat lihat secara depan-depan lah bagaimana sebenarnya secara terus yang kami bawakan kepada anda untuk melihat sebenarnya tenun Pahang ni bezanya kan dengan tenun-tenun yang di luar sana. Betul. Jadi selain daripada itu kita juga membawa usahawan kita untuk menjual produk kraft negeri Pahang, contohnya batik dan juga hasil rimba. Jadi produk-produk ada di sebelah sana memanglah hasil yang begitu cantik yang dihasilkan oleh rakyat Pahang sendiri. Jadi kita highlightkan produk kraft negeri Pahang sendiri. Kita ada apa lagi produk-produknya? Selain daripada itu kita juga ada permainan rakyat seperti permainan congkak menggunakan hasil kayu kita sendiri dan tengah didemokan bagaimana memain congkak untuk permainan rakyat. Selain daripada itu kita juga ada juga interaktif kraft seperti membuat batik. Kita tawarkan kepada pengunjung-pengunjung untuk mewarna batik. Jadi bolehlah mencuba batik Malaysia yang saya sebut tadi itu. Jadi masyarakat boleh memahami bagaimana proses untuk membuat batik Malaysia yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi selain daripada itu juga, selain kita bawakan ada juga baju batik kan, ada juga kraft tangan juga di sini, ada macam-macam barangan juga yang boleh kita dapatkan di sini Betul. Jadi datanglah beramai-ramai ke Karnival Rakyat Pahang kerana Kraftangan menawarkan berbagai jenis produk kraft yang dihasilkan oleh rakyat Pahang dengan harga yang begitu menariklah sebenarnya dengan karnival tersebut. Okey. Ni yang menarik di hadapan saya ni. Ini dia antara congkak. Produk congkak warisan kita yang kita pamerkan di Galeri Warisan. Jadi kita juga boleh digunakan untuk permainan rakyat ni lah. Jadi kita pamerkan dan gunakan untuk permainan rakyat seperti permainan congkak yang saya sebut tadi. Menggunakan ukiran-ukiran daripada tukang-tukang kraft negeri Pahang. Tapi ia tak dijual Tak dijual, itu dipamerkan sajalah. Ada yang dijual. Dijual kita di sebelah gerai sana lah. Okey. Jadi perlu anda untuk hadirkan diri anda sebab ada banyak baju-baju cantik, harganya berpatutan. Hari ini kita tawarkan betul. Okey. Dan sehingga bila akan berlangsungnya untuk Reruai Kraftangan Malaysia khususnya cawangan Pahang? Program ini berlangsung 2 hingga 4 hari bulan. Jadi kita akan tamat pada 4 hari bulan lah pada hari Ahad. So ambillah peluang ni untuk mendapatkan produk kraft negeri Pahang sendiri. Jadi datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi program yang kita anjurkan bersama dengan Kerajaan Negeri Pahang. Okey, itu dia sedikit yang kami bawakan kepada anda berkenaan dengan Reruai, apa yang kami bawakan daripada Reruai Kraftangan Malaysia khususnya kawasan Pahang. Dan yang paling penting juga kita nak tahu juga lah perancangan akan datang Kraftangan Pahang di sini. Kraftangan Malaysia selalunya merancang bagaimanakah untuk memastikan komuniti-komuniti yang ada di Pahang selain daripada mengenali, dia juga boleh membuat. Jadi kita ada program-program ditawarkan kepada masyarakat negeri Pahang bagaimana kita buat jangka pendek punya latihan untuk menghasilkan produk kraft. Contohnya menghasilkan batik. Kalau batik ni dalam masa 4 hari pun kita boleh belajar untuk buat production dan boleh menjalin pendapatan kepada komuniti-komuniti yang ada di Pahang lah. Selain daripada itu kita juga menawarkan
ukiran daripada kayu hanyut. Jadi kita di Pahang ni banyak hasil kayu di dalam hutan kan. Yang pokok contohnya macam hanyut, macam tebang pokok terbalik dan sebagainya. Bukan tebang pokok yang hidup lah kan. Nanti merosakkan alam juga. Jangan salah faham. Jadi kita gunakan kayu-kayu hanyut bermakna kita ambil untuk jadikan produk kraft. Jadi itu menjana pendapatan kepada komuniti, bukan kata masyarakat Melayu saja, masyarakat orang asli yang ada di sini dan semua kaum yang ada di negeri Pahang untuk menghasilkan produk kraft hasil daripada bahan semula jadi di negeri Pahang. Okey, itu dia. Jadi anda perlu untuk hadirkan diri anda ke sini sebab saya kira harga memang cukup berpatutan dan juga dapat menikmati juga permainan rakyat ni ya, main congkak di sini beramai-ramai. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya iaitu Tuan Johari Azmin. Terima kasih banyak Tuan di atas perkongsian tadi. Dan seterusnya, kita nak bawakan kepada anda bila bercakap tentang tradisi juga ingin kami bawakan kepada anda iaitu satu bingkisan yang menarik iaitu biskut kelapa tradisi. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Walaupun terdapat banyak biskut raya moden, namun kuih muih dan biskut tradisional masih menjadi pilihan tatkala tiba musim perayaan seperti biskut kelapa. Pengusaha biskut kelapa dari Jerantut Pahang, Normah Rahman, memilih pembuatan biskut ini setelah terdapat lambakan buah kelapa di dusun milik abangnya. Dah tak tahu dah nak buat apa kelapa tu. Jadi dia pun sarankan kepada saya, dia kata, cubalah kau buat biskut kelapa, dia kata. Jadi saya pun cari usaha macam mana nak buat biskut ni. Bagi mengekalkan rasa dan keaslian biskut kelapa, Normah mula mempelajari kaedah pembuatan biskut ini dari seorang guru dan mencipta bentuk yang lebih comel untuk dijamah pelanggannya. Dengan siapa saya boleh belajar ni? Jadi saya dapat satu orang guru yang nak ajar saya, tapi saya kata tak apalah, saya keluar duit untuk nak belajar, tak apa, janji biskut kelapa ni terhasil. Katanya rasa yang lebih rangup diperolehi setelah beliau menginovasikan resepi ini dengan campuran serbuk roti. Biskut kelapa Normah Rahman kini mula mendapat sambutan menggalakkan peminat biskut sekaligus mula menghiasi rak-rak di pasaraya berhampiran Jerantut Pahang. Rasanya dah lama tim Selamat Pagi Malaysia ni tak berjalan ke negeri pantai timur. Jadi apa kata ikut kami, tim SPM, kita akan ke negeri Pahang. Secara spesifiknya kita akan ke Kuantan bersama dengan Karnival Rakyat Pahang. Macam-macam ada makanan, ada persembahan kebudayaan dan juga pelbagai produk pelancongan. Jadi jangan lupa saksikan saya Ridwan Mustafa bersama dengan rakan saya Raja Sufia Raja Arif pada 3 dan 4 Februari. Temui kami di sana, pelbagai pengisian menarik akan kami berikan kepada anda dalam Selamat Pagi Malaysia di Kuantan Pahang. Baiklah, cuaca yang cukup cantik menghiasi negeri Pahang pada hari ini untuk memberikan peluang kepada kita semua. Kalau anda berkunjung ke Kuantan, singgahlah ke dataran Kuantan untuk bersama dengan rakyat Pahang dalam Karnival Rakyat Pahang. Baiklah, berbaki beberapa minit lagi sebelum kita mengakhiri Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan pengaruh media sosial juga terkenal di negeri Pahang, Wani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wani berapa lama menyanyi, Wani? Saya menyanyi kalau gitu kan daripada sekolah. Zaman sekolah. Memang suara itu dah terbentuk. Kita baru penonton kita dapat dengar suara Wani kan. Daripada zaman sekolah lagi. Oh, lama dah lah. Okey, jadi macam mana mula-mula tu boleh berminat, boleh berkecimpung dalam bidang nyanyian? Sebab mungkin ikut arwah ayah punya bakat, dia menurun ke adik-beradik, sampailah ke Wani. Dia sebenarnya tak plan pun, memang semua jadi. Kalau ikutkan Wani ni generasi muda kan. Ya. Muda ni, tapi
lagu evergreen, lagu 80-an, 90-an masih lagi menjadi pilihan kalau untuk Wan Ni lah. Betul. Kenapa lagu-lagu begitu Wan Ni? Sebab itu yang kena dengan hati saya. Apa kena orang kata kalau nyanyi nak kena dengan jiwa. Kalau tak ada jiwa dia macam tak sampai lagu tu. Betul. So memang lagu 90-an, 80-an dan saya juga lahir di tahun 90-an jadi memang itu yang kena dengan jiwa. Okey. Ya, kita nak dengar Wan Ni kita nyanyi untuk kita. Lagu daripada Nur Sheila Amin. Tapi sebelum itu, selamat kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menonton kami daripada seawal jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. InsyaAllah esok kita bertemu lagi di sini. Jadi jom datang ramai-ramai di Dataran Kuantan. Kita serahkan untuk mengakhiri Selamat Pagi Malaysia. Hari pertama di Kuantan ini bersama dengan Wan Ni dengan lagu Jatuh Cinta. Jatuh Cinta. Betul, aku sudah jatuh cinta. Silakan Wan Ni. Assalamualaikum. Bye-bye. Terbang melayang di tengah padang, ingin aku hiburkan hatimu sayang.